saya serahkan baliklah kepada siapa yang handle ni slide. Okay, kita mulakan dengan kumpulan yang pertama. Kumpulan 1. Siapa? Norah Nisan bin Maisara binti Amir. Okey, masing-masing ni lah kalau ada modul tu boleh tengok kan. Kalau tak ada kita tengok depan je lah slide ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dari Sekolah Menengah Sains Sultan Iskandar akan menerangkan untuk soalan 1 ni. Soalan 1 ni dia soalan bab 1 tingkatan 5, tajuk daya paduan. Raja 1 menunjukkan suatu takal digunakan untuk menarik 15 kg beban dengan daya 200 Newton. Anggap takal ialah licin. Kejap. Yang mana DLP faham ni? Boleh Sebab saya tahu STF DLP kan. Sebab ada student kita yang DLP. Boleh kalau ada apa-apa problem tanya Pupuk tak tahu terms ke. Okay, dah teruskan. Untuk soalan yang pertama, A. Apakah yang dimaksudkan oleh daya paduan? Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor 2 atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Soalan B. Nyatakan pasangan daya yang bertindak ke atas takal itu. Jawapannya berat beban dan ketegangan tali. Untuk soalan C. Dia tanya, tentukan daya paduan yang bertindak ke atas takal itu. Kat sebelah sini kita ada 200 Newton. Lepas tu yang sebelah kanan tu kita ada 15 kg. Kan dia tarik kan. Jadinya 15 kg tu kita tukarkan dia ke Newton. Kita buat 200 tolak 150 dapatlah 50 Newton. Yang soalan D dia kata kirakan pecutan beban itu. Kita guna formula F sama dengan MA. Dia punya daya paduan 50. M dia 15. Kita nak cari dia punya A pecutan. Jadi kita buat 50 bahagi 15 dapatlah 3.33 ms negatif 2. Boleh ulang balik tak slide tadi? Ghostan sikit. Yang first one tadi. Ni dia punya, ni soalan Soalan apa tu? Lagi? Ini statement. Soalan dia. A. Tu. Daya paduan Daya paduan kalau English dia kata apa tu? Resultant force Jadi keyword kita tu daya tunggal Daya tunggal. Jadi kalau kita tengok kan ada perkataan daya tunggal tu dapatlah makan single force daya tunggal. Lepas tu ada perkataan 2 atau lebih tu two or more forces act in that object. So maknanya kalau kita masa tingkatan 4 kan kita hanya belajar yang asas kan FME tu. Tapi masuk form 5 ni dia dah melibatkan 2 atau lebih. Jadi nak cari tak kisah, biasa dia akan tanya acceleration lah, apa pecutan. Jadi kena cari dulu dari paduan. Jadi kalau kata melibatkan sama arah tambahlah kan. Kalau bertentangan arah tolak. Kalau ada angle, kita kena buat apa? Kita ada formula kan. Kita kena gunakan trigonometry. Ni antara soalan yang kata killer juga susah lah juga. Tapi itulah kalau dia okey tak ada masalah. Lepas tu pasangan daya ni kan, kalau kata dia label kan. Okey, untuk berat mesti daripada pusat objek tu tau. Arrow ke bawah. Awak tak ada tak boleh kontrol kan sebab ada orang yang tu gambar rajah ni penting Maknanya kalau kata dia label kena tunjuklah arrow daripada beban tu, load tu kan ke bawah. Lepas tu tegangan tu kat mana? Nak label kat mana? Siapa boleh jawab? Dah baca kelas pula. Siapa tu okey tadi? Siapa yang tukang present? Kat mana nak label tegangan? Siapa tadi? Mana SS Sultan Iskandar ni mana? Dekat mana nak label tegangan tali? Ni kita nak 10 minit ni. Cepat. Teacher, saya nak cuba. Macam mana nak? Boleh. Kat mana? Dia both tali tu dia punya arrow akan ke atas. Tapi kalau kita betul. Tapi kalau untuk sistem ini kan kita hanya fokus pada objek tu beban. So maknanya berat ke bawah, tegangan tu mesti dekat tali atas tu. Atas ni tali ni. Jadi janganlah awak letak tempat-tempat lain. Kemungkinan besar tak dapat markah. Sebab ada je budak kan dia letak di luar tau. Di luar julat objek ni. Nanti memang kosong. Tak boleh. Daripada 2 markah tak dapat markah nanti. Okey. Lepas tu dah next slide. Kalau nak tanya, tanya. Lagi-lagi yang tadi kira-kira tadi.
Yang ini 200 tolak 150 Mana datang 150 ni? Mana sekolah Sri Iskandar apa? Sultan Iskandar, Sri Iskandar pula. Macam mana dapat 150? Buka lah mic, mari kita berkomunikasi. Yang tukang present buka mic, kita berbual. Cepatlah. Kan dia bagi 200 Newton, lepas tu yang sebelah kanan tu dia ada 15 kg. 15 kg tu tukarkan kepada Newton. Okey, nak beritahu ni, KSSM dia punya G tu dia tak pakai 10 dah. Faham tak? Dia pakai berapa? Ada kan dalam 9.81. Ya betul, 9.81. So guna nilai itulah. Kalau kita tengok KSSM ni beza dia itulah. Nilai tu dia lebih orang kata terinci tau. Dia lebih orang kata, kalau dulu KBSM memang 10. Tapi saya tak tahu, mungkin batch awak ni kalau awak bagi 10 mungkin dia terima lagi lah. Mungkin lah kan, dia kita tahu tau. Jadi you all kena ikut. Biasanya nilai itu dia akan beri di mana tau, dekat senarai formula. Dia akan bagi muka surat satu, muka surat depan kan, belakang tu dia ada tu. Senarai formula, nanti dia beritahu G sama dengan 9.81. Guna nilai itu. Jadi kalau guna nilai itu, semua masing-masing kira dengan kalkulator kan. Berapa jawapan dia? Cepat. 52.85. Bagus 52.85 Newton. Jangan nak bunda jangan satu tempat dua. Dia tahun lepas lagi dah tolak markah dah. Jadi 52.85. Jangan buat 52.9, dia tak terima. Sebab dia kata memang ada beza nanti nilai tu. So bila dah dapat 52.85, maknanya berapa dia punya kecutan? Kira balik. Ni tadi dah tak sama dah nilai. 3.52. Okey, bagus 3.52 meter per saat. Faham Kena tulis unit. Nanti tak ada unit tak betul. Okey dah, bagus. Siapa yang rasa laju ke angkat tangan? Angkat tangan ke buka mic ke faham saya. Okey dah teruskan, bagus Jadi betul kan ni? Sudah Iskandar? Okey, next. Number 2. Tapi Muhammad Faiz kenalkan diri lah. Kenalkan diri je. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sekolah Menengah Saint Johor akan menerangkan tentang soalan 2. Daya dan negarakan. Soalan 2. Darjah 2 menunjukkan seorang bekerja sedang menolak sebuah mesin penggelik untuk memampatkan tanah. Dia mengenakan suatu daya 300 N kepada mesin penggelik pada sudut 60 darjah dengan permukaan tanah. Jisim mesin penggelik ialah 120 kg. Okey, bagi soalan A, daya ialah kuantiti. Seperti yang kita tahu, daya sama dengan jisim darab dengan pecutan. Jisim merupakan kuantiti skala, manakala pecutan pula ialah kuantiti vektor. Kita juga telah belajar bahawa jika kuantiti skala didarabkan dengan kuantiti vektor, kita akan dapat kuantiti vektor. Jadi daya ialah kuantiti vektor. Okey, bagi soalan B pula. Kira daya yang bertindak semasa menegak ke arah permukaan tanah semasa mesin penggelik ditolak. Okey, bagi soalan ni kita boleh selesaikan menggunakan kaedah trigonometri iaitu sin theta sama dengan opposite per hypotenuse. Daripada rajah yang diberi, kita dapat tahu theta dia 60 darjah, hypotenuse dia pula ialah 300 N. Jadi kita masukkan je lah ke dalam formula dan kita akan dapat daya yang menegak sama dengan 259.8076 N. Berapa? 4 ni. 4 tak apa. Jangan 1 Kalau 2 apa? 0.81. Halus sangat lah buat 81 81 lah Kalau nak kepada 3 tempat 80 berapa? 808. Jangan salah tau bunda tau. Itu pun fizik dia memang sangat particular benda tu. Memang dia akan tolak markah. Tapi perbundaran mesti 2 atau lebih. Jangan 1. Okey dah. Ni betul lah 4 pun tak apalah macam NX kan. Okey, soalan seterusnya. Soalan C1. Pekerja itu kemudiannya menarik mesin penggelik pada sudut 60 darjah dengan permukaan tanah. Manakah satu cara yang lebih berkesan untuk memadatkan tanah? Terangkan. Okey, bagi soalan ni, cara yang lebih berkesan untuk memadatkan tanah ialah dengan kaedah menolak. Kenapa kaedah menolak? Kerana ia akan masukkan daya paduan ke bawah yang lebih besar. Okey, kita tengok kalau kita gunakan kaedah menarik
bila kita guna kaedah menarik, daya tarikan tu akan berlawanan dengan W. Jadi bila kita cari daya paduan dia, W tu akan tambah dengan if Fy, iaitu daya tarikan tu. Tapi jika kita guna kaedah menolak, daya tolakan tu akan sama arah dengan W. Jadi bila kita kira daya paduan, kita akan dapat daya paduan kaedah menolak tu lebih besar daripada kaedah menarik. Okey, C2, kira daya paduan ke bawah jika pekerja itu menolak mesin penggelik itu. Okey, kita tahu bahawa formula daya paduan ialah F sama dengan W tambah Fy. W ni berat. Okey, daripada kenyataan yang diberi, kita tahu bahawa jisimnya penggelik tu, mesin penggelik tu adalah 120. Tapi dia nak berat tau. Jadi kita kena darabkan dengan daya tarikan graviti iaitu 9.81. Lepas tu kita akan tambah dengan Fy. Fy dia kita pun dah dapat daripada soalan B iaitu 259.81. Jadi kita selesaikan macam biasa, 120 darab 981. Lepas tu tambah dengan 259.81. Dapat daya paduan ke bawah 1437.01 N. Dah habis. Dah. Bosan balik. Ke belakang balik. Tadi, mana tadi? Yang awal-awal tu. Okey, tadi betul lah ni. Jadi ini kan soalan kalau melibatkan dia suruh tanda Jadi tanda betul-betul tau. Jangan pula awak nak tanda benda lain pula. Jadi tanda right lah kan, dia suruh tanda right tu kan tick. Kat vektor. Okay, ni tadi dah faham pakai trigonometri. Okey, next tadi. Lagi satu slide. Ni tadi Okey, dia kata kalau menolak lebih berkesan kan. Sebab betul lah kalau menolak maknanya kita tambahkan lagi menolak ni maknanya daya yang bertindak tu ke bawah lah. Daya kita panggil apa kalau orang putih resolution resolution force. Kalau orang Melayu kata apa leraian. Leraian daya tu ke arah bawah. Jadi ke arah bawah bergabung sekali dengan berat. Berat apa ni penggelik. Penggelik. Tadi kawan awak sebut tadi apa Muhammad apa awak sebut ni? Nilai ni apa tadi? 981 ni. Daya tarikan graviti. Daya? Awak kata daya graviti Salah. Bukan daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti tu W. W itu ialah daya tarikan graviti. Daya weight is a force. Daya itu adalah berat. Tapi kalau 981 ni, ini nama dia bukan daya tarikan graviti. Bukan. Siapa tahu apa nama dia? Boleh jawab? Gravitational acceleration ke? Yes, betul. Bagus Sama ada nak sebut gravitational acceleration, percepatan graviti atau lagi satu apa? Dia G juga simbol dia. Tapi unit dia lain sikit, dia Newton per kilogram. Nama G tu sama nilai sama tapi nama G kita boleh cakap tapi kita kuat dia gravitational acceleration. Percepatan sama dengan acceleration sama. Lagi satu tu ni, kalau benda tu tak bergerak, dia memang terletak atas tanah. Dia panggil apa? G juga tau. Tu dia panggil apa? Kekuatan medan graviti. Faham? Kekuatan medan graviti ataupun acceleration field strength. Tapi ingat dah istilah ni. G juga Tapi jangan sebut daya. Kalau sebut tu salah nanti. Tak boleh. Boleh Dia G tu sama, biasa kita lebih suka sebut tu lah percepatan graviti kan. Tapi itu biasanya percepatan graviti tu melibatkan objek yang sedang bergerak sedang jatuh. Tapi kalau dia terletak kita kata kekuatan medan graviti. Tapi nilai dia sama. Dia dah buktikan lah. Okey, betul lah. Berapa tadi? 1430.0. Okey, bagus. Okey, kita teruskan dengan nombor 3. Siapa nombor 3? Saya kenal rencana ni. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 3. Kita tengok rajah tu. Rajah 3A menunjukkan suatu susunan spring bagi mengkaji hubungan berat beban dengan pemanjangan spring. Dia ada rajah 3.1 tu ada A dengan B. Dan rajah 3.2 pula menunjukkan suatu susunan spring bagi mengkaji hubungan berat beban dengan pemanjangan spring. Ada 3.2A dengan 3.2B. Jadi kita teruskan kepada soalan dia. Soalan yang pertama, dia minta kita untuk nyatakan hukum fizik yang didapati daripada eksperimen tu. Jadi jawapan dia adalah hukum Hooke.
Sekejap. Next slide mana? Next slide. Slide tu dia tak gerak. Siapa? Okey. Tu soalan. Jawapan buah. So jawapannya hukum Hooke ataupun dalam tu Hooke's law. So B1 dia kata bandingkan susunan spring. Jadi jawapan dia adalah spring rajah 3.1 disusun secara sesiri, manakala spring rajah 3.2 disusun secara selari. Sesiri apa sesiri? Siri-siri lah. Sesiri dia susun English ke series bawah. Kalau selari orang putih kata parallel. Okay. Untuk B2 dia suruh bandingkan berat beban. Jawapan dia adalah kedua-dua berat beban adalah sama, iaitu rajah 3.1 sama dengan rajah 3.2. Next slide. Okay, untuk soalan nombor ketiga, dia suruh bandingkan pemanjangan spring. Jadi jawapan dia adalah untuk pemanjangan spring 3.1 lebih besar daripada pemanjangan spring rajah 3.2. Dan untuk soalan yang C1, dia suruh kita namakan kuantiti fizik yang mewakili kecerunan graf tu. So kalau kita tengok kecerunan graf tu, kita dapat tahu yang kecerunan tu diwakili oleh pemalas spring. Untuk C2, dia suruh bandingkan kecerunan graf. Jadi kita jawab kecerunan graf untuk rajah 3.1 lebih besar daripada rajah kecerunan graf rajah 3.2. Terbalik. Slide ni salah. Sepatutnya kecerunan graf rajah 3.2 lebih besar daripada rajah 3.1. Tu sepatutnya salah jawapan ni jangan tengok jawapan belakang. Slide ni salah. Sorry Go. So maknanya betulkan tanda tu boleh Yang tanda greater than tu tukar aje kan? Tukar je. Kalau buat macam graf 3.1 ni buat lebih kecil daripada graf 3.2. Just tukarkan tanda je. Okay, untuk jawapan Kenapa ada B ada A Sekejap. Dia sebenarnya dia ada dua-dua B kan? Sebenarnya ada dua B tu. Bukan satu B satu A, betul tak? A tu untuk diagram kan? B tu untuk graf. Graf. Ya silap tu. Jadi macam nak cakap 3.1 B 3.1 B lebih kecil daripada 3.2 B. Kalau buat 3.1 dulu kalau 3.2 terbalikkan dia lebih besar. Kita teruskan dengan soalan D. Nyatakan hubungan antara pemanjangan dengan kuantiti fizik dalam 3C1. Jadi kita dapat tahu kalau lagi tinggi pemanjangan spring tu, maksudnya lagi kecil pemalas spring tu. Maksudnya pemanjangan spring berkadar songsang dengan pemalas spring. Dan untuk soalan yang terakhir, dia kata berdasarkan rajah 3.1A dengan 3.2A, spring yang manakah mempunyai tenaga keupayaan kenyal yang besar, terangkan. So kita pilih dulu kita nak apa. So kita pilih spring rajah 3.1 mempunyai tenaga keupayaan kenyal yang besar kerana nilai pemalas spring yang rendah menyebabkan pemanjangan spring yang tinggi. Habis. Okey, Gustan balik tadi step pertama. Dia banyak. Okey, bagus juga ni. Tak apa, sabar sekejap. Dah tak apa biar jawapan dia. Okey, yang untuk first one tu nyatakan hukum kalau ejaan mesti betul. Okey, H-O-O-K-E. Nak beritahu ni H-O-O-K-E tu kalau English tu ada apostrophe lah. Kalau Melayu tu H-O-O-K-E sebab ada je budak dia je H-O-O-K. Reject. Tak mau Dia kalau saintis ni memang pantang dia ejaan mesti nak kena betul. Betul ejaan baru dia kata betul walaupun bunyi betul kan, tapi kalau ejaan salah dia tak nak. So ni soalan yang orang kata bonus kalau soalan macam ni keluar sepatutnya awak kena dapat betul semua ni. Sebab apa? Dia suruh kita compare kan. Compare relate jadi dah next. Start yang tadi kedua tadi. Tukar balik kakak. Kita dah betulkan ni. Jadi sekejap. Pusing balik sikit. Okey, jadi untuk yang ini kan, okey yang last one tu kan, lagi satu cara macam mana nak tentukan yang kita kata 3.1A tu lebih besar? Tenaga keupayaan dia. Ada tak kita ada apa-apa cara kaedah?
memang betul tadi kan dia kata X tu kan spring constant dia kecil, lepas tu apa orang kata tu pemanjangan dia tinggi. Jadi dari situ kan macam mana kita boleh kaitkan pemanjangan tu dengan tenaga keupayaan tenaga keupayaan kenyal. Siapa boleh tu memberikan idea-ideanya. Okey, Wafiq macam mana? Macam mana awak boleh decide terus kata bila pemanjangan bertambah tiba-tiba tenaga keupayaan graviti dia pun besar? Kenapa? Sebab tenaga keupayaan kenyal yang besar ni maksudnya dia boleh meregang dengan bagus lah, maksudnya dia boleh panjang. So bila nilai pemalas spring dia rendah, maksudnya dia kurang keras. Maksudnya dia lebih senang untuk meregang. So kita kata pemanjangan, bila nilai pemalas dia spring dia rendah, pemanjangan dia lagi tinggi lah. Dia kan sebenarnya kalau kita nak beri hujah kita buat secara saintifik juga tau. Jadi perkara yang paling mudah kalau kita nak ni lah kan, nak bagi tahu kita punya pegangan kan kenapa kita gunakan formula. Itulah yang terbaik lah. Jadi apakah formula untuk tenaga keupayaan kenyal? Elastic potential energy. Apa formula dia? Wafiq? Formula tenaga keupayaan kenyal. E sama dengan apa? E sama dengan 1/2 ikut pemalas tu, pemalas spring tu. Tak kisahlah mana-mana tapi dia ada dua formula. Apa? E 1.2 Fx. Fx 1/2 Fx. Lagi satu? Satu E 1/2 Kx kuasa 2. Kuasa 2 kan. Okey, dua-dua boleh guna tapi tengoklah bergantung kepada maklumat yang dia bagi. Tapi kat situ yang kita tengok huruf X tu. Huruf X Mana E dengan X tu kan dia memang berkadar langsung lah. E dari X ataupun kalau yang Kx squared tu boleh juga kan. Tapi itulah bergantung kepada apa maklumat bagi. Yang penting tu lah kita nampak hubungan antara E dengan X tu dia memang berkadar langsung. X tu adalah pemanjangan. Jadi pemanjangan tak semesti pemanjangan tau. Dia juga boleh panjang lawannya apa? Extend lawannya. Kalau spring dia bukan saja boleh memanjangkan, dia boleh juga dipanggil apa tu? Kalau makin pendek. Meregang. Compress. Compress English. Kalau Melayu apa? Mampat. Ya betul Jadi jarak mampatan, jarak regang tu maknanya dia extend. Dia memang dia ada proportional dengan tenaga. Lagi besar X tu ataupun lagi besar regangan, lagi besar mampatan, lagi besar tenaga keupayaan kenyal. Dah ada nak tanya? Okey. Kalau ada, okey. Terima kasih. Yang lain semua macam mana ni? Jangan tidur kena fokus. Okey, kita teruskan nombor 4. Ahmad Haikal Danish. Dia kerja mana ya? Sen Johor Sakti. Sekolah Menengah Sains Sekolah Tinggi. Ya. Okey. Assalamualaikum. Hari ni saya akan bentangkan soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Raja 4.1 menunjukkan struktur sebuah termometer digital yang menggunakan sekeping termistor untuk mengukur suhu. Termistor ialah sejenis semikonduktor dengan rintangan yang berkurang dengan suhu seperti yang ditunjukkan dalam graf Raja 4.2. Okey, kita boleh rujuk kat graf tu, kita boleh nampak dia melengkung, dia berkurang. Bila suhu semakin bertambah, rintangan dia semakin berkurang. Okey, soalan pertama. Apakah unit SI bagi suhu? Okey, unit SI bagi suhu ialah Kelvin. Okey, soalan kedua, berdasarkan graf pada Raja 2.2, tentukan rintangan termistor pada suhu 0 Celsius. Okey, untuk soalan yang macam ni, kita boleh buat interpolasi pada graf. Maksudnya kita tarik garisan putus-putus pada graf untuk tunjukkan kat mana nilai tersebut pada part CY lah. Macam ni kan dia cakap pada 0 Celsius, so kita payah tarik, kita tengok je pada titik dekat part CY tu. Tapi pada soalan kedua, dia tanya tentukan rintangan termistor pada suhu 40 Celsius. So kat sini kita boleh tarik garisan putus-putus ambil daripada suhu 40 Celsius dan tarik ke part CY untuk tengok suhu dia berapa. Yang tu berapa pintasan Y tu? Awak tak bagi jawapan. Dia sekarang ni graf tu tak berapa detail jadi agak-agak berapa jawapan tu? Dia ada julat ada julat. Antara berapa? Besarnya 200. Tak boleh lah. Dia kalau boleh dekat-dekat lah 200 tu dah sampai atas. Tak sampai atas lagi tu. Mana 200 kat situ? Tengah-tengah. Agak-agak berapa? Macam ni tak boleh ni reject. dia tak boleh kita cakap awak pilih sendiri lah. Tak boleh. Kita sendiri yang tetapkan berapa awak nak. Cepat awak rasa berapa?
Maksudnya titik tu berapa nilai titik Bagi tu? satu nilai je. Nanti cikgu yang tentukan. Ah. Okey, terima ke tak terima. Yang ni macam awak suruh cikgu yang tulis. Cila. Berapa agak-agak. Rasa-rasa mata awak nampak Mungkin berapa? pada 175 atau 180 sebab dia di tengah-tengah. Bagus. Betul lah tu. Memang itulah julat dia. Jadi kalau letak 174 tolak tak dapat markah. Jadi kalau tak macam lagi lah tak dapat kan. Sebab besar sangat julat tu. Betul. So antara 175 hingga 180 diterima. Betul. Sebab ni memang tak patutlah soalan macam ni kan, tapi okey lah. Boleh lah. Betul lah tu. Lagi? Okey, pada soalan B2, tentukan rintangan terminister pada suhu 40 Celsius. Saya ambil jawapan saya antara 25 hingga 30 Celsius. Lepas dia tarik orang nampak kat situ boleh lah. Betul lah. Tu memang kena bagi satu nilai. Tak kisahlah nak letak 22 ke 25 ke 20 ke diterima. Tapi jangan awak buatlah antara tu sebab macam kita kan cikgu punya tu. Cikgu yang justify kan nak jawapan yang mana. Jadi awak kena bagi satu nilai. Tapi mesti berada di antara berapa tadi? 20 hingga 25 25 hingga 3. Apa jawapan ni? Macam tak lengkap jawapan awak tu. Jawapan saya antara 25 Celsius hingga 30 Celsius. Yang awak bagi tu nombor. Dia nak jawapan. Dia tanya apa? Dia nak rintangan. Jadi Celsius pula. 25 hingga 30 ohm. Salah unit belakang. Tanya rintangan. Yang tadi tu berapa? Yang tadi apa unit rintangan dia bagi ni? Apa tadi? Graf, tengok balik graf. Bosan. Apa tu? Tak nampak halus ni. Yang B1 ke B2 cikgu? Tak, saya nak unit. Unit rintangan tu berapa? Oh, ohm. Ohm ke? Siapa yang ada print? Ohm ke? Nak besar tak lihat. Dia K ohm tu K ohm. K tu apa K? Kilo. Kilo ohm Kilo ohm. Jadi yang belakang ni pun sama juga kan, dia nak rintangan. Dah ke depan balik. Ni. Jadi kena ada unit. Jangan tak ada unit. Jadi unit dia apa? K ohm. Unit K ohm. K ohm omega tu. Jawapan dia bagi dari Celsius skema salah Okey dah, betul kan? Dah. Next. Okey, soalan C1, nyatakan satu kelebihan termometer digital. Okey, salah satu kelebihan dia ialah selamat untuk digunakan oleh semua orang. Lepas tu selamat. Dia banyak jawapan. Jawapan yang kat situ hasil proses pengukuran suhu dengan cepat. Maksudnya bila kita guna termometer digital ni, kita boleh terus tengok suhu tu pada LCD. Macam kalau termometer biasa kita kena tengok sendiri. Tapi kalau termometer digital ni kita boleh terus tengok dekat situ. Cepat maknanya cepat tu bagus lah Tapi sebenarnya kita walaupun cepat lambat kan sebenarnya itu tak juga. Tak boleh nak kita kata dia lebih baik. Faham tak? Agaknya apa jawapan yang lebih tepat? Lebih selamat untuk digunakan oleh semua orang. Selamat Suhu yang kita ukur tu tepat. Itu lebih baik jawapan tu. Kita nak dia tepat satu, tapi actually kan kita ada dua jenis. Sensitif. Itu yang sebenarnya jawapan yang saya nak. Sensitif Maksudnya kalau more sensitif maknanya kita tulis perkataan yang lebih baik ataupun lebih peka. Tahu tak apa takrifan bagi sensitif kepekaan ni? Dapat apa? Maksud sensitif tu apa? Sebenarnya saya nak tanya tu. Kebolehan alat apa? Untuk apa? Ability of the instrument tu apa? To give apa? Ataupun to detect. Jadi keyword tau. Sensitif tu. Untuk kerana apa? Termometer dapat apa? Kalau Melayu dapat mengesan. Sambung ayat tu. Saya rasa KSSM dia macam tak tekankan sangat benda tu sebab apa? Dia assume you all dah belajar dah masa menengah rendah. Kebolehan sesuatu alat untuk mengesan perubahan kecil. Pada apa ni? Pada benda diukur lah. Pada objek diukur ke. Kalau English kan ability can ataupun can detect small change of temperature. Itu yang kita nak Macam sekarang ni kan kalau tengok kan mana-mana supermarket kan kan memang ada termometer kan.
Mana kita pakai termometer yang analog tu kan? Tak ada kan? Dia memang pakai digital lah. Memang keluar memang tu dapat nombor lah. Dapat angka lah. Memang cepat lah. Tapi at the same time dia memang ni lah orang kata. Memang sensitif lah. Kan? Kita sekarang ni berapa kalau selamat nak masuk supermarket ke dalam tak pergi supermarket? Kalau temperature kita berapa lah? 30, kalau 37.5 je tak boleh masuk pun Demam dia kata. Jadi itulah dia ada. 38 lagi lah pula kan tak boleh. Tapi kalau rendah sangat pun tak boleh kan? Demam juga tu. Jawapan dia apa tadi maknanya? Boleh ni more sensitif lah. Lebih peka ataupun dapat mengesan perubahan kecil. Ataupun can detect small change. Yang Ojak ni lebih cepat ni mungkin lah kan dia bagi tapi tak tahu lah choice aku berapa. Sebab macam tak berapa nak sampai sangat jawapan ni. Boleh? Tadi siapa Sakti tadi? Dah. Next. Boleh. Untuk soalan C2, dia tanya apakah kekurangan bagi termometer digital itu? Soalan yang saya jawab kat slide tu harganya yang lebih mahal berbanding termometer biasa. Boleh lah. Ini orang kata taklah secara fizikal, tak lah orang kata apa saintifik kan jawapan tapi dia terima lah. Ada tak yang orang lain nak bagi jawapan lain? Tapi kalau saya tengok marking scheme pun dia kata more expensive. Dia lebih mahal lah. Sekarang tak mahal juga kan? Kan? Ada tak rumah awak termometer ada Cikgu kalau saya jawab damage easily dia punya itu. Dia punya kekurangan dia. Damage sebab macam kalau low battery ke. Oh. Tak boleh lah. Sebab kalau yang merkuri tu pun bahaya juga. Dia kalau damage sebab benda tu memang sangat tu kan. Kalau ikutkan betul-betul kan yang ni lagi bahaya tau. Yang kita pakai yang termometer yang analog tu. Kan bayangkan benda tu dah lah dia nipis kan yang ujung tu dia panggil apa tu? Berbuli kaca tu. Bulb glass bulb tu. Memang itu lagi lah dari segi itulah, dari segi orang kata kekurangan. Sebenarnya digital lagi bagus tapi itulah mahal sikit lah. More expensive. Pun tak mahal sangat lah. Tapi itulah compare kepada yang analog tu dia memang lebih mahal sikit lah. Tapi tadi tu tak adalah. Sebab dari segi itu ni lebih selamat sebenarnya digital. Dah, ada lagi nak tanya? Nampak macam senang kan? Okey, boleh teruskan. Number 5. Macam ni petang boleh siap ni. Tak payah malam ni. Okey. Next, Nur Amira Dayana. Daripada mana ni lah? Sekolah mana? Kenalkan diri lah. Sasa. Dayana. Amira? Ada Amira? Kau orang lain? Saya yang present. Riza? Dia, Amira mana? Salah nama. Salah nama? Okey. Macam-macam lah warna. Okey lah. Okay, mana soalan? Next slide. Tu ramai. Ya Allah, patut dia. Hebat. Siapa ni sebenarnya? Saya pun pening lah kepala. Tapi siapa Sakti? Sasa ni? Yang sesang present sendiri. Macam mana? Kita kan nak buat question 5 nombor 5. Yang tengah present ni kena stop presenting dulu. Siapa lah tolong? Siapa jaga slide? Dia nak share screen sendiri. Ya. Benda tu. Bagi laluan. Okay. Dah boleh share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nur Izzah Najiha dari Sekolah Menengah Sains Sembrung. Soalan nombor 5 ni berkaitan dengan muatan haba tentu. Darjah 5.1 dan 5.2 menunjukkan suhu akhir bagi air dan minyak pelincir yang dipanaskan oleh pemanas yang serupa selama 2 minit. Suhu awal bagi air dan minyak pelincir ialah 70 darjah Celsius. Muatan haba tentu bagi air dan minyak masing-masing ialah 4,200 kg Celsius dan 2,200. Soalan A, apakah maksud muatan haba tentu? Muatan haba tentu ialah jumlah haba yang diperlukan bagi menaikkan suhu 1 kg objek sebanyak 1 darjah Celsius. Soalan yang B, berdasarkan darjah 5.1 dan 5.2, bandingkan gisim air dan gisim minyak pelincir.
Macam yang kita nampak dekat gambar Raja tu, dia punya jisim sama. Jadi kedua-dua jisim air dan minyak kelinci adalah sama. Soalan next. Bandingkan perubahan suhu air dan minyak kelinci. Suhu minyak kelinci adalah lebih tinggi berbanding dengan suhu air. Seterusnya soalan yang ketiga. Bandingkan muatan haba tentu bagi air dan minyak kelinci. Muatan haba tentu bagi air adalah lebih tinggi berbanding muatan haba tentu minyak kelinci. Soalan yang keempat, hubung kaitkan perubahan suhu dengan muatan haba tentu. Semakin tinggi muatan haba tentu, semakin rendah perubahan suhu cair. Soalan C. Cair manakah yang lebih sesuai digunakan sebagai bahan penyejuk dalam sistem penyejukan sebuah kereta? Jawapan dia air sebab sifat bahan yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi menyebabkan bahan dapat menyerap lebih banyak haba dan dapat membebaskan haba yang cepat. Sekejap. Ada sambungan lagi pula tu. Kenapa lebih cepat tadi? Tak faham saya. Yang tak apalah, ulang balik lah. Yang first slide dia. Ulang balik. Yang nombor 5A tadi. Ni soalan lah ni. Okey, itu untuk maksud definition penting kena mentionkan perkataan tenaga haba, mesti ada haba ataupun tenaga haba. Jangan cakap tenaga tau, kalau tenaga salah tenaga haba ataupun haba tu tenaga lah kan. Yang diperlukan bagi menaikkan suhu, mesti mention perkataan suhu tu. Sebab ada budak kan, ada pelajar, ada murid dia buat menaikkan 1 kilogram objek sebanyak 1 darjah Celsius. Kat situ kan macam seolah-olah kita tahu nak naikkan siapa kan. Kan kita nak naikkan suhu. Nak naikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius untuk setiap 1 kilogram jisim bahan. Kalau boleh awak mention dua-dua physical quantity tau. Kena sebut suhu dengan sebut jisim. Jadi yang kita nak naikkan suhu. Tapi yang ditetapkan untuk setiap jisim 1 kilogram. Ingat ni kalau takrifan ni memang sangat penting. Takrifan walaupun panjang macam mana ke pendek macam mana tetap 1 markah. Tak boleh kurang ayat tu. Awak tak kisahlah nak susun macam mana kan. Tapi keyword kita mesti ada perkataan haba, kemudian ada perkataan menaikkan suhu, menurunkan suhu boleh tau. Tapi ada perubahan suhu lah sebanyak 1 darjah Celsius untuk setiap 1 kilogram bahan ataupun objek. Okey, takrifan Jadi soalan yang lain-lain saya rasa ada masalah banding-banding ni kan. Okey, next slide. Yang ni penting kena fahamkan gambar rajah. Ni tadi ni tu kenapa dia guna air tu. Sifat bahan yang mempunyai muatan habanya besar. Okey, satu menyebabkan bahan dapat itulah, betul lah tu. Dia bila dia serap haba lebih banyak, betul lah Tapi kalau kata apa tadi, membebaskan haba lebih cepat. Macam tak berapa nak jadi sangat lah. Dia actually macam ni. Maksudnya ni nak sejukkan enjin. Macam mana? Tak faham saya. Dia memang dapat serap haba tapi serap haba yang banyak dalam masa yang sama kan sebab muatan haba tu dia besar kan. Jadi dia lambatlah panas Jadi bila lambat panas maknanya dia macam lambatlah dia nak bertukar menjadi wap kan. Itu antara kebaikan dia lah. Dia dapat menyimpan banyak haba. Dalam kes kita ni dia akan dapat banyak haba daripada enjin yang panas tu. Tapi at the same time sebenarnya haba yang diserap tu akan dibebaskan. Kan radiator kan dia ada macam kipas tu kan. Dia akan tu lah ada fin tu kan. Fin tu yang akan membebaskan haba. Fin apa fin? Gitulah silik kat depan tu kan. Dekat dalam aircon pun ada kan. Dekat dalam peti ais pun ada. Yang ni kalau kes yang kalau radiator lah. Ada apa-apa nak tanya? Soalan haba sebenarnya antara soalan-soalan yang agak mengelirukan walaupun tak banyak dalam tu tapi sebab dia ada dua perkara tu muatan haba dengan haba pendam tu. Kalau tak ada apa-apa itulah. Dah penat ke macam mana? Teruskan. Saya okey je ni. Terima kasih Amira. Tadi Sakti Okey, ni kumpulan seterusnya. Kita ambil habiskan satu round ni. Saya hebat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya Farisha Adriana daripada Sehebat. Okay, baiklah.
Bagi soalan nombor 6, diagram 6.1 shows an experiment set up to measure the specific latent heat of vaporization of water using a top pan balance. The mass of the water and the cup was recorded at 5-minute intervals and shown below. Okay, so yang pertama kita tengok soalan ni dia tanya pasal apa. Jadi dia dah cakap pasal specific latent heat of vaporization. Okay. Okay, lepas tu kita tengok soalan yang pertama. What is the meaning of specific latent heat of vaporization? Okay, maksud specific latent heat of vaporization ni, kalau saya sebab maksud dia agak panjang, jadi saya ingat kata kunci dia. Yang pertama, amount of heat required. Lepas tu saya akan ingat to change 1 kg of substance. Lepas tu liquid to gas sebab dia cakap vaporization kan. Jadi kita kena ingat pasal liquid to gas. Lepas tu yang paling penting vaporization kena ada constant temperature. Itu adalah point apa yang membezakan specific latent heat of vaporization dengan specific heat of capacity. Okay. Bagi soalan yang seterusnya, observe table 4.2. Okay. So dia tanya, when did the water start to boil? Okay. So jadi kita tengok dekat jadual yang dia dah bagi tu, kita tengok masa daripada minit 0 sampai minit ke-10 dia punya berat sama. Lepas tu bila dah sampai ke minit ke-15 berat air tu dah berubah. Jisim air tu dah berubah. Jadi seperti yang kita tahu dia tanya bila air tu start mendidih. Jawapan dia akan jadi minit yang ke-10. Kenapa bukan minit yang ke-15? Sebab minit yang ke-15 ni air tu dah ada air yang dah menjadi gas. Jadi minit yang ke-10 tu dia dah start boiling. Okay. So soalan yang kedua, calculate the rate of mass of water that changes to steam. So kalau soalan cakap pasal rate, dia mesti ada kaitan dengan masa. Jadi kita akan kira total air bahagi dengan total masa. Jadi 1.80 tolak dengan 1.56 iaitu jisim air yang pada minit terakhir bahagi dengan 25 minit tolak dengan 10 minit. Jadi kita akan dapat 0.016 kilogram minit. Ataupun kita boleh juga menggunakan saat di mana kita convert 25 tolak 10 iaitu 15 minit darab dengan 60 saat akan jadi 900 saat. Jadi jawapan yang kita akan dapat 2.67 darab 10 kuasa negatif 4 kilogram saat. Okay, so dekat situ dah jelas. Seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Sekejap. Ya. Saya pun dah tu. Aku sama balik macam tadi. Nilai-nilai tu awak dapat 1.8 kat mana ni? Oh dia start nak tu dia start boiling 1.8 Masa tu minit ke berapa tadi? Minit ke-10. 10 lepas tu? Lepas sampai tu berapa dia nak? Tukar dalam ni. Hitungkan kadar dia apa? Calculate the rate. Patut pilih yang mana? saya pilih yang minit ke-10. 25 tolak 10 minit. Lepas tu masa tu ambil 1.56 Betul lah. Agaknya kalau kita ambil nilai lain dia berubah tak? Dia Kalau kita ambil minit yang ke-15 rasanya berubah. So sekejap kita ambil yang 1.8 kan. Masa tu masa dia 10. Lepas tu hingga ke 1.56. Dia ambil sampai ujung lah kan. Awak ambil sampai ujung kan? Boleh juga. Saya rasa kalau ambil yang kedua tu boleh kot. Tapi cubalah sendiri. Tapi betul lah. Ini memang jawapan dia. Tapi saya tak cuba pula. Kalau kata kalau kita ambil yang minit yang ke-20 kan. Sama tak jawapan dia? Dia kalau biasa kalau rate tu memang sama lah. Dia memang macam berkadar langsung kan. Saya rasa sama. Tak lah. Cubalah nanti kan. Tak apa. Tapi kena betul lah Dia kena seiring lah kan. Kalau inilah dia punya math ini masa dia. Kalau katakan awak tengah terbalik memang tak betul lah. Dia akan lari lah jawapan dia. Yang lain boleh tak? Ke tercengang awak tengok? Mentang-mentang tak akan jawab soalan ni jadi awak tak tahu jadi kena tahu. Dapat sama bagus. Sebab apa nanti kan jawapan-jawapan awak kena share dengan kawan. Kan mentang-mentang hari ni kena buat 2 lah soalan awak pun relax lepas tu. Kan dah pesan kan kena jawab semua. Hari ni kita semak. Okey kalau sama alhamdulillah. Kita teruskan. Okey baiklah.
Bagi soalan yang ketiga, if the power of the heater is 650 watt, estimate the specific latent heat of vaporization of water from the data on the table 6.2. Okay, jadi soalan yang macam ni yang melibatkan electrical appliances, kita akan menggunakan Q sama dengan PT. Maknanya kan formula bagi specific latent heat of vaporization is Q equals to ml. Jadi kalau ada electrical energy, kita akan gunakan PT, iaitu power dengan darab dengan time. Jadi 650 watt darab dengan 900 second equals to 0.241 times specific latent heat of vaporization. So the answer we will get 2,437,500. Tapi kita tukar kepada standard form 2.44 darab 10 kuasa 6 joule kilogram. Macam tu. Yang tu 0.241 tu benar mass Mass. Yelah, betul lah tu. Jadi the answer is 2.44 dalam standard form lah kan. Kalau nak buat dalam yang berjuta-juta tu nanti takut salah salin. Tapi itulah kalau kata nak round off tu boleh je nak 2.438 katakan ni. 2.44. Okey, jadi jangan 2.4. Memang tak nak. Kena nak 2 tempat tu kan at least. Joule per kilogram yang unit dia. Okey, betul. Orang lain nak tanya tak? Dia sebenarnya konsep kita ni energy supplied by the heater lah. Tu yang PT is equal to energy absorb, heat absorb ml. Absorb untuk nak jadi tu lah kan, steam kan, vaporize tadi. Berapa lagi kan? Lagi satu. Ada lagi satu. So soalan yang terakhir, do you expect the calculated value of the specific latent heat of vaporization of water equal to the actual value? Mesti dia cakap suggest two sources of error in this experiment. Jadi untuk menjawab soalan yang pertama, no atau tidak, sebab the energy generated by the heater is lost to the surrounding. This is due to the heat insulator. There is no heat insulator covering the cup, ataupun kita boleh juga jawab the heat supplied by the heater is absorbed by the apparatus. Betul ke cikgu? Yang sudah cantik lah. Due to apa, yang first tu betul lah kan, no. Sebab dia tengoklah botak-botak kan, dia tak bungkus tak apa kan. So heat loss lah to surrounding. Okay, how to apa dia ada? Improve ada. Suggest to. Oh, kenapa punca? Okay, yang first one apa dia kata? Due to no heat insulator. Betul lah. Ya, betul. Yang heat absorb. By the apparatus boleh guna ke? Betul juga. Tapi okay, kalau yang sebab tak ada insulator tu yang dia loss to surrounding satu kan. Lagi satu apa reason kita? Tu je lah kot. Betul lah dua lah. Because kan dia kata give two reason The first one tu error kan, because no insulator. Lagi apa ni? Suggest two sources of error. Boleh lah ni. Because some of the heat is absorbed by the apparatus. Apparatus dah apa lah? Apparatus tu beaker Apparatus kan alat beaker. Dia sepatutnya tu kan bawah tu pun kan penimbang tu dia kena letak kan something kan. Apa biasanya? Mesti yang bahan insulator lah kan. Heat insulator apa contoh dia biasa. Kalau eksperimen kalau macam ni. Dia letak apalah. Ceramik tu kan. Tu semua sebagai heat insulator. Maknanya nak make sure yang heat tu dia tak terbebas ataupun dia tak mengalir keluar. Boleh lah tu tapi macam mana? Boleh lah. Okay, dia terima. Kita nak expect, patutnya eksperimen dia nak assume yang heater tu kan, yang keluarkan haba daripada heater tu mesti diserap oleh air. Air je patutnya. Tapi sekarang ni apa yang berlaku, bika pun nak serap kan, tu yang akan jadi adalah sedikit perbezaan nilai tu. Ya. Terima kasih. Ada nak tambah? Cikgu Juanda, Cikgu Salihuddin. Senyap je. Okey. Cikgu. Apa dia? Ya. Saya nak tanya kalau buat heater is not fully immersed boleh ke? Dah immerse lah tu. Ya ke tak? Itu macam sekarang ni dah cantik. Heater tu memang cantik lah tu sebab dia tak melekat pada dasar tu. Kalau melekat pada dasar itu memang satu kesalahan sangat besar lah.
Kan kau tengok gambar tu dah macam okey. Cuma itulah. Kan dia tak balut dengan tisu ke, dengan apa kapas ke, tu satu hal. Ya, jadi kesan dia betul yang menyebabkan heat loss to surrounding tadi. Kau tengok soalan dia tanya apa ni? Do you expect the calculated? No, betul. 3 markah Lepas tu, suggest two sources of error in this. Oh, boleh lah. Tapi patutnya soalan tu dia akan tanyakan why kan? Why it is not ni kan accurate atau because some of the heat loss to surrounding satu. Lepas tu dia akan tanya kan, suggest lah one source of error kan. Tadilah because the beaker is not apa dia kata? It's not due to heat insulator covering. There is no heat insulator covering the cup. Dia cakap itu antara sebab kenapa kita punya jawapan tu memang itulah tak samalah dengan nilai sebenar. Dah. Okay, terima kasih. Siapa ni tadi? Oh, dia sehebat Awak lain nak tanya? Farisha. Oh, Farisha. Nama Farisha. Sekolah sehebat. Okay. Kalau tak ada, kita teruskan number 7. Number 7. STF. Siapa? Nurin Emeline. Oh, Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Emeline. Dan pada hari ini saya akan membentangkan question number 7. Which is tentang light. Which is chapter 6 form 4. So the question, diagram 7 shows a situation at a road junction in which car P turning to the right while car Q moves across the junction. The driver in car P cannot see car Q because his view is blocked by a wall of a house and on the side of the road. To overcome the problems faced by the driver in car P, a suitable mirror is needed to be placed at a proper position. Soalan A, in diagram 7, mark with Y where the mirror should be placed. So, saya letak Y kat situ so that car P boleh nampak melalui mirror tu kereta yang lalu daripada kanan atau kiri junction tu. Oh, tak ke tengah-tengah jalan ni? Tak kena langgar ke nanti? Jangan tak kat situ. Bawah sikit lagi. Kan Y tu, dia kalau macam tu, macam kita assume awak letak tengah-tengah jalan ni, mana ada orang letak kat tengah jalan? Dia kena letak kat darat sikit ni dekat bahagian putih tu. Tapi betul lah ni maknanya awak dalam ni lah, dalam kawasan yang memang betul lah. Tapi jangan situ bawah sikit. Dekat somewhere here dekat bawah sikit. Nanti awak ubah lah kan. Kalau macam itu seolah-olah awak letak atas jalan raya. Tak jadi Dia cakap tepi lah, tepi jalan raya. Tapi dalam range yang betul. Tu betul. Faham tak yang lain? Boleh you all letak kat mana? Simen. Jangan letak pula dekat. Memang betul lah. Kena berhadapan. Range dia sampai mana tu? Range dia? Range tu betul lah kalau kita kena panjangkan lah ini. Jalan raya tu kan kita kena tegakkan. Tapi Y tu mesti dekat ni lah, kat kawasan putih tu. Putih tu apa tu? Putih tu ni lah, dia bukan jalan raya lah. Dia kalau kita kan macam kita ni, kalau saya cikgu kan menanda kan. Jadi kita tengok je, betul lah. Tapi kalau marking scheme dia akan tunjuklah dotted line kan. Memang selari dengan jalan raya yang kereta P tu. Dia dalam julat tu. Jangan terlebih. Kalau terlebih nanti dia tak bagi markah. Actually dia tak tahulah kalau ni nak bagi tidak markah. Kalau tak atas jalan raya, ke kanan banyak isu. Kan macam boleh kalau tak atas jalan raya. Nanti kan macam-macam cerita pula. Okay nanti betul kan. Dah, teruskan. Soalan B1, dia tanya state the most suitable type of mirror to be used. So jawapan dia is convex mirror sebab dia akan produce diminished, upright and virtual image. Dia tanya and then the reason kan. B2, give one reason for your answer into B1. It provide wider field of view. Mak saya tak ada lain lah. Aduh. Cakap. Sini mana? Betul lah tu kan? Tak, saya dah lost sebenarnya. dah lost in space. Dah lah, saya datang balik. Saya dah macam terkeluar. Tak dengar. Kan saya kata punya lain tak stabil.
ni. Betul lah tu. Sebab saya dah hilang kejap tadi. Betul. Betul-betul. Convex mirror tu betul, and then provide wider field of view tu betul. Bahasa Melayu ialah Yang ni apa? kan hati-hati tau. Jangan letak convex lens. Convex lens salah Betul. Pelajar pun selalu silap kat situ kan. Dia mirror dengan lens tu dia selalu salah. Memang kalau reject. letak convex, Betul. kalau dia letak convex dia boleh tak? Letak convex saja. Boleh. Itu lebih selamat. Sebab dia dah mention dekat soalan mirror tu. Okey tak saya ni? Ada ke tidak ni? Aduh maaf. Ada, dengar Kak, dengar. Tak ada, okey. Sebab tadi memang saya dah lost. Okey. Thank you. Sambunglah Kak. Ada lagi tu. Next. And then soalan C1, state one additional feature on the mirror proposed into B1 so that the driver of car P can see car Q clearly. So saya jawab have small roof, and the reason is it can protect mirror from raindrops. Cikgu Juhaida, komen? Macam mana nak letak small roof ni? Macam logik kan, tapi macam bukan fizik lah. Tujuan dia apa sebenarnya ni? Dia kata letak tempat tinggi je. Letak tempat tinggi cukup pun. Dia nak clearly seen. Dia nak clearly seen kan? Dia nak kenderaan yang dia dapat tu lihat lebih jelas. So macam mana? Kalau letak bawah ada halangan. So better letak atas. Ataupun apa lagi selain daripada tinggi? Diameter. Big diameter, betul lah. Increase the diameter of the mirror. Okay, betul. So jawapan dia apa? Tolong ulang balik, Emilin. Put it in high altitude. Apa high altitude? Boleh lah tu. Saya terima. Kuasa saya terima. Sebab ketinggian. Higher place. High position place atau high position. Lagi satu? Big diameter of mirror. Betul lah tu. Dia bagi kena setara reason. Okay, kalau nak high position dia apa reason dia? To avoid halangan. Blockage. Halangan blockage. Atau kalau tadi tu big diameter tadi. Big diameter Big mirror pun boleh lah. Kenapa nak big mirror? Menggunakan cermin yang besar. Besar tu maksudnya diameter. Untuk? Ada alasan? Apa Emilin? Boleh ke kalau cakap big mirror tu sebab to increase the view distance? Saya terima. Saya terima lah. Boleh. Kan? Maknanya more wider. More light. Tadi dah. Sekejap. Kalau more light tu sebenarnya jadi salah. More light sebenarnya dia lebih kepada. Dia actually kan kalau more light tu dia lebih kepada lens. Makin sikit kata more light. Memang ni bagi more light enter the mirror. Mungkin dia untuk nampak lagi terang kot. Image tu kita nampak lagi jelas, lagi apa? Terang. Dia kalau saya lah more shiny tau. More shiny surface. Lebih bersinar. Maknanya lebih jelas kan nanti image terhasil. Kan kadang-kadang kan perasan tak kita tengok cermin. Kadang-kadang dia kabur kan memang tak jelas. Kalau kita tak lebih berkilat, cantik. Memang nampak lebih jelas image tu. Jadi itu lebih baik lah sebenarnya. Shiny surface. Dia actually mirror pun dah shiny kan. Tapi maknanya kita nak lebih tambahkan. Yang tadi dah senang cerita lah. Ni tadi dah apa tadi? Position tadi. High position. Meletakkan di kedudukan tinggi. Untuk apa? Supaya tidak ada halangan. Dapatlah satu markah kat situ. Kan? Tapi itulah kita. Mirror is not blocked by obstacle. It's not blocked by obstacle. Dah cukup 3 soalan dah satu round. Jom sambung lagi. Kita banyak lagi ni. Okay, berbalik semula kepada mersing. Soalan nombor 8. MRSM. MRSM Okey. Selamat datang MRSM. Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Rashad Abdul Aziz dari MRSM Johor Bahru.
akan membentangkan nombor 8. Jadi soalan nombor 8 ni ialah diagram 8 show a ray of light directed perpendicular to the surface PQ of a diamond that always appear to sparkle. The refractive index of the diamond is 2.4. Jadi bagi soalan A, dia tanya what is meant by critical angle. Jadi jawapan saya adalah angle of incident when angle of refraction R equals to 90 degree. Boleh lah, Seterusnya, minimum lah ni. untuk soalan B1, soalan ni adalah find incident angle on the surface PQ. Dekat Rajah tu, dia punya ray of light dia dah lukiskan. Jadi dia punya surface tu yang menyentuh kepada ray of light tu. Jadi saya gunakan protector dan dapat jawapan 45 degree. Sekejap. Bosan balik Rajah tadi, diagram. Mana siapa jaga slide? Tolong tengok balik gambar Rajah tadi. Alif kena guna protector ke? Perlu ke guna protector? Sebab dekat soalan saya yang saya dapat tak ada ni kot. Tak ada tulis apa-apa maklumat. Kalau macam ni dah nampak. Kalau soalan ni dah faham. Perlu tak guna protector? Tak payah. Terus tulis. Macam mana? Dia hari tu ada pembetulan kan soalan ni? Ada. Dekat grup kita ada tapi sebab dia lama masuk. So memang dia dilabelkan dekat situ memang 45 degrees. Saya dapat soalan dia kosong kan. Tak ada tulis apa-apa. Ya betul. Boleh. Tapi jawab betul. Tapi ada ke depan. Jadi untuk soalan B2, soalannya ialah determine the critical angle of the diamond. Jadi saya gunakan formula C equals to inverse sine 1/n. C tu adalah critical angle dan N tu dia dah bagi dah dekat soalan iaitu refractive index. Jadi kita tinggal substitute je dia punya nilai. Jadi inverse sine 1/2.4. Tukar kalkulator dapat 24.62 degree. Jadi selepas tu soalan C1. Explain what happened to a ray of light when it hits the surface of PQ. Jawapan saya total internal reflection occur. Sebab ray of light tu dia tak terus keluar daripada diamond tu. Dia reflected ke dalam diamond tersebut. Dan akhir sekali soalan C2. State the situation so that the phenomenon described in C1 can occur. Soalan ni dia ada dua jawapan. Iaitu when the angle of incident is greater than the critical angle, ataupun kita boleh jawab when the denser medium to the less dense medium. Betul lah. Slide tak bergerak tu slide. Tak ada tu. Dia memang tak ada. Untuk total internal reflection. Pilih yang itulah sebab dia nak satu je. Sekian daripada saya. Tapi biasanya kan dia akan tanya dua-dua Dia akan tanya dua. What is kan syarat untuk total internal reflection to occur. Dua lah Mana I greater than C. Light must be propagate from denser medium. Dia sebenarnya optical density, optical denser medium to optical less dense. Maksudnya dia mesti berkaitan dengan ni lah benda-benda yang lusinar, yang transparent. Barulah boleh berlaku ni kan total internal reflection. Yang ni ramai budak dia tak buat total internal salah mesti kena total internal reflection. Mesti ada perkataan total internal. Kalau reflection je reject, memang salah. Itu memang kena tahu. Kan? Mata tadi Alif tadi dia hilang Alif internal. Kenapa awak tahu dia total internal? Apa tadi? Apa? Sebab diamond dia memantul. Memang dia punya ciri-ciri. Tak, dia sebenarnya ada case lah. Dia sebenarnya diamond ni kan, kalau kita dapat sebenarnya dia sebenarnya tak ada harga pun. Jadi diamond ni dia jadi sangat berharga bila tukang diamond tu dia potong kan. Dia potong supaya itulah memang sentiasa berlaku I greater than C. Maksudnya sudut yang masuk tu dia punya incident angle tu mesti lebih besar daripada critical angle. Jadi kebetulan memang diamond pun kecil kan dia punya C dia tu.
Jadi memang akan berlaku tu lah total internal reflection. Sebenarnya kalau kaca pun boleh, tapi itulah nak kena potong. Kaca dia lebih besar sikit C dia berbanding dengan diamond. Kaca pun kadang kita boleh jadi je kan berkilat-kilat tu. Tapi taklah secantik diamond lah. Sebab sifat dia tu dia punya C tu memang lebih rendah daripada kaca. Okay, ada nak tanya lain semua terpegun senyap je. Okay. Dah nak sambung Sambung. Okay, next number 9. Dia tajuk lain, saya suka tajuk lain. Mana pembentangnya? Nur Syafiah, binti Syariza? Ada. Please. Okay, untuk soalan 9 ada soalan cahaya daripada soalan untuk kata ni. Darjah 91 menunjukkan satu objek O diletakkan 2.0 cm di hadapan kanta melengkung dengan panjang fokus 4.0 cm. Ini dia punya rajah dia. Gerakkan slide. Okay. Untuk soalan A1, nyatakan jenis kanta yang ditunjukkan pada rajah 91. Jadi jawapan kita kanta cembung. Okay. Untuk A2, pada rajah 9.1, lukis dua sinar cahaya dari bahagian atas objek O untuk mengenal pasti kedudukan imej yang terbentuk. Untuk menghasilkan sinar rajah sinar cahaya ni, dia ada 3 tips yang saya belajar. Yang pertama adalah flat to F, iaitu satu garis yang menegak dulu baru kita pergi ke F. Dan yang kedua, line through O. Line through O ni kita terus pergi kepada center kanta tu. Dan yang ketiga adalah F to flat. Tapi untuk kes soalan ni, kita punya U tu kurang daripada F. Jadi F pun tak dekat depan objek, jadi tak perlu pun. Jadi kita gunakan dua saja. Yang pertama adalah flat to F dan yang kedua line to O. Jadi image yang akan terbentuk adalah maya, tegak dan juga diperbesar. Jarak image V lebih besar daripada U dan juga image akan terbentuk di hadapan kanta. Next slide. Okay. Berdasarkan maklumat pada soalan, tentukan jarak image V. Okay. Apa maklumat daripada soalan tu? Yang pertama kita ada satu objek O diletakkan 2 cm di hadapan kanta dan yang kedua tidak ada panjang fokus 4.0. Jadi labelkan pada rajah supaya kita tak tersilap. Jadi untuk jawab soalan ni kita ada rumus. Rumus kanta kita 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. Masukkan nilai yang ada, kita akan dapat kita punya V sama dengan negatif 4 cm. Okay. Untuk yang kedua, dengan gunakan jawapan tadi, tentukan pembesaran linear image. Jadi untuk pembesaran linear kita akan gunakan formula pembesaran linear. M sama dengan modulus V bahagi U. Jadi jawapan kita pembesaran kita adalah 2. Seterusnya. Okay. Untuk soalan C, rajah 9.2 menunjukkan gambar rajah sinar bagi mikroskop majmuk. Okay. Apakah fungsi kanta mata? Kanta mata adalah kanta yang pertama, kanta sebelah mata. Okay, jadi fungsi dia adalah untuk membesarkan image. Dan yang kedua, nyatakan satu ciri image yang dihasilkan oleh kanta majmuk di atas berbanding dengan objek asal. Jadi bila kita cerita tentang mikroskop majmuk, image akhir. Jadi image akhir kita adalah paling mudah adalah image dibesarkan ataupun image maya ataupun kita boleh katakan image songsang. Okey, itu saja. Okay, untuk mikroskop. Yang tadi okey lukisan tadi. Cuba bosan balik. Ghostan. Ni. Untuk diagram, diagram ni. Ni okey. Tak, ni soalan, jawapan. Ni okey lah Dia dapat 3 marks So tadi awak kata tegak apa tu? Flat masuk parallel dengan pintu axis tu dia selari, dia masuk F. Yang lagi satu apa tu? Dia lalu dekat optical center. Dia tak akan bingkuk kan. So extrapolate, panjangkan, dapatlah dia punya intersection tu kan. Apa tu? Maya tegak dibesarkan.
Virtual upright magnified. Ni apa bangkah ni tak faham ni. Oh ni alat ada boleh main Alat tu. Oh cara. Kaedah cara ni bagi cikgu dia kaedah. ajar. Oh kaedah. Cikgu dia Oh ajar faham. satu. So pangkah maknanya tak payah Oh. So pakai 2 line je lah kan. Dia tak pakai 3-3. Faham. Okey dah. Cikgu pun nak belajar dah ni. Oh teknik kalau rasa awak faham teknik ni gunalah kan. Kadang kalau benda terkeliru tapi itu yang dah faham okey tak apa. Next Okey lagi satu yang nak tambah. Tadi. Yang tengok balik. Yang tadi. Okey yang line through O tu sebab selalunya kan kita ada 2. Satu cermin, mirror and satu lagi ialah lenses kan. So untuk lukiskan gambar Raja Sina dia ada 3 line. So line yang kedua tu ialah line through O. Lalu pusat kanta. Tapi selalunya pelajar dia keliru dekat situ bila benda tu cermin. So sepatutnya lalu mana? Adakah lalu tengah cermin juga? Kalau soalan tu cermin. Respon? Ada tak respon? Lalu mana? Yang flat to F tu sama kalau dia cermin, betul tak? Lepas tu pintas pada F pun sama. Tapi untuk line through O. Cuma cermin dia pantul lah kita ingat. Biasa budak dia selalu tembus semua kan? Mesti pantul. Dia tak boleh beza antara cermin. Dia tak boleh beza antara cermin dengan kanta. Soalan pintas hari tu pun ramai salah kan? Kan confuse semua main tembus je. Tapi yang bagus tu. Okay, kalau untuk cermin sebenarnya dia kena lalu C. Center of curvature. Tahu tak C? Syafika, you tahu tak C? Center of curvature. Kat mana center of curvature? Kalau tu cermin. Kalau cermin dia center of curvature. Dia bukan lalu through center of apa tu O ni. Optical center. Jangan confuse lah. Optical center. Ataupun 2F. Betul kan Kak? Kak Malah, 2F kan? Boleh juga. C tu C tu nilai dia adalah 2F. Sebab F tu berada di tengah. Dia kalau cermin, dia pole tau. Nama dia pole. Kan? Dia sebab dia permukaan yang boleh dipantulkan. Tapi kalau kanta ni pusat yang boleh ditembusi. Itu beza dia. Jadi budak jangan silap C dengan O tak sama. Okay, alright. Ni okey kiraan tak ada masalah Negatif tu kena letak jangan tak ada. Sebab negatif tu menunjukkan dia virtual. Tadi kan dia tulis negatif 4 tu kan, tu kena. Tapi dia punya magnification janganlah ada tanda negatif. Ni betul lah ni buat macam magnified ni kan macam dia apa magnitude dia tak ada nilai negatif. Nak tiang tu kiri kanan tu. Macam modulus Cikgu, nak tanya kalau kita tak tulis formula yang 1/U tambah 1/V sama dengan 1/F tu ada efek ke dekat markah? Kalau dia bagi 3 markah pertama adalah ni formula. Jadi digalakkan semua menulis formula. Boleh. Tapi kalau kes macam ini kan formula tu dia dah diberi dalam senarai formula. So tak tulis pun tak apa. Dia memang tak bagi markah. Sebab dia akan terus bagi markah pada gantian. Untuk kiraan ni memang 2 markah. Tapi itulah bila kita biasakanlah tu formula kan. Kadang-kadang kita rasa macam dah faham tapi salah ganti. Kan dah rugi. Salah ganti kosong. Jawapan salah. Kan? Macam kalau macam ni. Sama juga kan M equal to V over U tu. Dia kadang-kadang formula yang tak diberi kan, dia akan dapat markah tau untuk formula. Jadi nak selamat, biasakan diri untuk memberikan formula sebelum menggantikan nilai. Markah satu tu mahal kan. M tak ada unit jangan memandai-mandai letak 2 cm. Memang salah nanti. Dia memang angka je. Pembesaran magnification. Lagi tadi? Ni okey tak? So ramai budak confuse antara mikroskop dengan teleskop ni. Apakah fungsi kanta? The function tu kan sebenarnya dia nak magnify dan the first image Dia membesarkan image yang pertama. Membesarkan image pertama. Sebenarnya tau. Yang okey semut tu objek. Semut tu nanti dia akan masuk dulu kat kanta objek. Dia akan menjadi image pertama. So kanta mata tu nanti akan membesarkan image pertama tu. Itu yang dia akan dapat lebih besar image yang terhasil. Lepas tu soalan ni bagusnya dia kata berbanding objek asal. Kalau objek asal memang songsang lah. Tapi kalau berbanding dengan objek bagi kanta mata, dia akan menjadi tegak tau. Sebab dia punya objek kanta mata tu adalah image pertama tadi tu. Image pertama yang dihasilkan oleh kanta objek. Faham tak apa saya cakap ni?
Jadi ni kompleks sikit lah dia sebenarnya mikroskop, teleskop ramai kadang-kadang budak-budak tak suka. Tapi sebenarnya dia sebenarnya senang nak score kalau soalan macam ni keluar. Mak dia kena faham ni lah kan dia punya keadaan konsep tu. Sebab dia songsang teleskop dengan mikroskop dia terbalik dia punya ciri-ciri tu. Dua-dua tapi kan tercembung lah. Tapi keadaan dia tu kan jarak ni kanta objek dengan kata mata tu. Sebab teleskop pun ada juga benda tu. Beza dia punya tu layu dengan F dia panggil F FO dengan FE tu ada tak sama dia punya tu panjang dia. Boleh. Mikroskop jangan keluar tau. Mungkin boleh keluar ni. Sebab selalu keluar teleskop je kalau periksa. Kalau tak ada, okey teruskan. Penting soalan ni, cahaya ni. Kalau buatnya kena wajib jawab kan nanti tu. Okey, nombor 10. Tidak samura ni Okey. Teruskan nombor 10. Aina Humaira. Saya. Nak siapa buat ni? Tu soalan pemata. Question number 10. Diagram A shows a metal block hanging from a spring balance, while diagram B shows the metal block immersed in Eureka can filled with water. Soalan A, what is the mass of metal block? Diagram A tu menunjukkan bacaan dekat spring balance ialah 8.0 Newton, tapi dia nak mass. So kita pakai formula W equal to mg. Pakai G berapa ni? Nanti saya pakai G10. Dah dimension G10? Tak cakap. Dia ada mention tapi dekat soalan D. Dekat soalan D perasan tak? Dia beritahu satu masalah. Ada. Itu dia. Patutnya dia awal-awal kalau dia mention G equal to 10 guna 10 lah. Tapi kalau dia tak mention lebih baik gunakan 9.81. Tapi rasanya dalam KSSM memang dia dah bagi kita pakai 9.8 kan? Kan 81 lagi tau. 9.81. 9.81 sangat. So you budak-budak ni kena biasakan. Kena start kena pakai memang tak nak memang 9.81 sebab dalam sukatan pelajaran baru memang 9.81. Cuba try Tapi ada Cikgu Zaidah, tapi ada setengah buku rujukan masih guna 10 walaupun KSSM. Itulah kadang-kadang pelajar dia terkeliru kat situ. Adik saya ada satu buku. Itulah kita kena ikut buku teks lah memang. Betul. Buku teks tu memang 9.81. Dalam kita punya DKSP pun memang 9.81. Betul. So pelajar-pelajar kena alert lah dengan nilai 9.81. Berapa Haina? Jawapannya berapa tu? Ada 0.8155 kg. Kalau pakai 9.81. Berapa? Kosong apa? 8155. Boleh. 8155 ataupun 816 ataupun 82. Kena gundarkan betul. Okey. Kita simpanlah 082 lah. Okey, lepas tu. Question B, what is the apparent loss in weight of the metal block? Jawapannya ialah 2 Newton, 8.0 Newton tolak nombor 0 Newton. Yalah, ini yang cantik lah. Dia tak tukar lagi. Okey. Lepas tu, C2, explain why the spring balance show a smaller reading because of buoyant force. Ataupun disebabkan oleh daya apung. Ada nama lain tak? Dia daya apung. Daya apung boleh lah. Kau sebut apung kan? Tujah ke atas. Apa lagi Upthrust. Upthrust kalau English. Forward thrust tak boleh Forward thrust tak boleh. Kadang budak pun keliru juga dengan forward thrust. Lepas tu ada budak cakap apung je. Apung salah Dia kena daya apung. Dia kena daya keapungan. Daya apung. Misal daya. Ada 1 tahun tu kan dia salahkan kan, tak terima. Betul. Dia pakai daya apung ke daya keapungan ke ada 1 tahun tu. Jadi itulah kena hati-hatilah kita kan. Yang penting pakai tu lah. Pakai istilah yang betul lah ni, buoyant force kan ataupun daya keapungan. Dah Inah sambung. Soalan last. Calculate the volume of water displaced. Ataupun hitungkan sepadu air yang disesarkan itu. Mula cari buoyant force iaitu yang tadi tu 2.0 Newton. Lepas tu pakai formula
Buoyant force equal to straw Vg. Buoyant force 2.0 equal to 1000 V times 10. Dapat jawapan 2 times 10 to the power of negative 4 meter cube. Yang ni dimension dimension kan? So kena gunalah apa yang dia bagi. Betul tak? Oh, dia dah bagi G tu 10. Dia dah tegaskan kata guna G 10. Tapi kalau macam katalah you author guna 91 dia tak tolak markah. Jangan risau. Katakan awak dah tu kan memang dah kata 91 kan. Tapi kalau boleh ikut arahan lah kan. Dia kata 10 maknanya guna 10. Tapi kalau terguna 91 tak ada masalah. Betul juga. Rasanya ni dia ambil soalan lama ni. Sebab itu. Dia betul. Sepatutnya G981 kan? Satu. Okeylah sebab arahan dia 10. Betul lah jawapan ni. Okay, terima kasih. Sambung, Sakti. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Sakti, nama saya Ahmad Haris. Okay, saya akan membentangkan soalan 11. Okay, mula kita akan baca soalan. Rajah 11 di bawah menunjukkan dua bekas berlainan diisi dengan air. Tekanan air pada titik P dan titik Q adalah sama. So, kita tengok bekas A, dia bentuk kon, macam bentuk kon. Dan bekas B bentuk segi empat. So, kat sini kita boleh tengok dalam konteks tekanan air cecair, iaitu tekanan air, bentuk bekas tidak mempengaruhi tekanan air. Sebab tekanan dua-dua dia adalah sama. Okay. Soalan yang pertama A, apakah maksud tekanan? So, maksud tekanan ialah daya per unit luas. Okay. Kalau siapa yang agak-agak tak ingat apa maksud tekanan, korang boleh just guna formula tekanan, iaitu P sama dengan HPG. Okay, next soalan. Jangan saya pun tak faham apa yang awak define tadi. Macam tak boleh je. Apa benda tu? Dia pakai formula rho G H. H rho G tak boleh lah. Soalan ni maksud tekanan. Dia kena pakai yang asal lah kan? Dia guna tekanan yang umum lah. Force per unit area. Force per unit area. H rho G tu biasa untuk kiraan je, pressure in the phase je. Untuk kira je H rho G lah. Tapi untuk definition tak boleh pakai yang ini. Okay, go. Okay, lagi satu tu kalau you tulis dalam bentuk formula P sama dengan F over A, boleh ke tak? F over boleh. A. Boleh ke? Ada syarat. Kalau tulis F over Simbol A tak saja boleh. tak boleh. Kecuali you kena nyatakan. Explain F tu apa. F ialah force. A ialah area. P ialah pressure. Baru jawapan tu diterima kan Kak Mala? Betul-betul. Dia kena define lah. Kalau formula memanglah kita guna simbol. Tapi kena beritahu apa benda F tu, apa benda P tu, apa benda A tu kan. Baru dapat markah lah. Satu markah Satu markah. Per area. Dia kena per tau. Jangan nak macam ayat-ayat bukan-bukan tu. Apa kadang-kadang kan waktu dia apa ni daya ke atas luas macam tu. Tak mau. Dia mesti nak daya mesti per unit luas. Per unit luas tu per unit luas. Sebab banyak jumpa daya yang bertindak ke atas sesuatu luas permukaan dia betul. kata. Selalu jumpa. Reject. Sangat kan? ramai yang tulis macam tu. Betul, tak boleh. Memang reject. Dengar tak yang lain ni? Semua kena alert dengan kita bentang memang orang tu bentang. Tapi yang lain yang dengar ni. Betul. Dia benda reject tu kita kena ambil tahu tau. Mesti kena kat kepala. Sebab reject tu memang dia reject lah. Tak ada makan kesian. Dia memang reject je. Tapi kalau benda lain tu mungkin cikgu dia akan fikir-fikir. Boleh tak, boleh tak. Tapi once dah reject je memang terus pangkah. Dia tak ada kesian. Yang reject ni memang kena ambil apa orang kata? Ambil dengan serius. Perhatian dengan serius. Okay. Okay, cikgu. Okay, sebenarnya B, nyatakan satu faktor yang mempengaruhi tekanan air di titik P dan titik Q. Okay, faktor yang mempengaruhi adalah kedalaman air. Okay, selain daripada kedalaman air, faktor dia juga adalah ketumpatan air ataupun cecair. Okay, sebenarnya C, hitungkan tekanan air pada titik P. Okay, waktu ni lah kita akan gunakan formula P sama dengan HPG. Okay, H tu kedalaman cecair, P adalah ketumpatan cecair
dan J adalah percutan graviti. P ke rho? Ke rho ke? Density density rho. Rho is G. Rho is G. Ramai pelajar akan sebut P tapi sebenarnya rho lah maksudnya tu kan. Tapi kalau dari segi istilah memang tak boleh terima tu. Rho. Simbol dia rho. Okay. So jalan kerja dia adalah kedalaman cair 12/100. Kenapa sebab 12/100? Sebab kalau kat soalan, kat gambar Raja, 12 adalah 12 cm. So kita kena tukarkan dia punya unit kepada meter. So kita akan perkan 100. Kemudian kita darab dengan 1000 ketepatan cair dan 9.81 iaitu percutan graviti. Dan kita akan mendapat jawapan 1177.2 Pascal ataupun kita boleh guna Newton meter kuasa -2. Okey. Itu saja kan masih lagi satu. C. Maaf. Raja 11.1 menunjukkan percutan air apabila satu lubang dibuat berdekatan dengan dasar bekas B. Okey, boleh tengok gambar Raja tersebut. Dia cocok kat bawah tu. Dan percutan air tu dia terkena pada titik Z. Okey. Raja 11.2 menunjukkan air dalam bekas B yang sama digantikan dengan cecair X yang mempunyai ketepatan yang lebih tinggi daripada air. Okay, so nampak dia tukar daripada air tu kepada cecair X. So cecair X tu pun dikatakan lebih tumpat daripada air. So macam kita tahu tadi, faktor tekanan air adalah kedalaman air dan juga ketepatan air. So lagi tinggi ketepatan air, lagi tinggi tekanan air. So kita akan cucuk di tempat yang sama juga, tapi dia punya jarak percutan air tu bukan dekat Z, tapi lebih daripada Z, iaitu di belakang Z. Gambar Rajanya tak habis lah tu, dia tak sampai lebih daripada Z. Siapa yang uruskan slide tu memang tak ada ke apa? Sepatutnya ada. Tu. Dia lebih daripada belakang Z sebab tekanan dia lagi tinggi, so lagi jauh dia pergi. Okey, tu je. Ini betul tu je. Okay, nak ingatkan juga yang tentang unduhkan balik yang soalan pertukaran unit tu. Tu pun selalu pelajar tak alert kan Kak Mala. Budak tak tukar unit. Dia terus ambil bulat-bulat je unit daripada soalan, masukkan. So you kena alert dengan unit-unit standard ya. Kalau meter mesti macam Pascal ni kan, unit tekanan Pascal dia punya unit mesti pakai meter. Tak boleh sentimeter. So you kena convert lah. Sebab apa tahu? Yang ni semua meter tau kan? Ni kan kilogram per meter cube kan. Ni meter per second semua meter. Jadi kalau anak letak sentimeter tak jadi. Tapi ada je budak lah dia jawab salah. Tapi dia punya unit tu kan dia cacah mabar kan pun boleh terima sebenarnya, tapi menyusahkan diri lah kan. Dia buat nanti sentimeter, dia buat nanti kilogram, tapi itulah memang itulah. Benda tu betul tapi macam tak cantik lah. Nak senang kita meter lah. Convertkan. Yang ni tadi kedalaman satu je ke? Ada tiga kan? Tadi dia dah sebut. Dia sebut kedalaman tadi kecepatan dengan percutan graviti. Jangan sebut graviti je salah percutan graviti. Dah. Okay, next. Okay. Nombor apa ni? Nombor 9, nombor 12. Dia nombor 12. Kita tentang betul-betul. Tentang buoyant force juga ni. Tapi ni kan? Saya go. Okay. Muhammad. Dari mana Muhammad? Tak nampak pula namanya tadi. Nama saya Muhammad Hanif bin Raidi dari Sekolah Menengah Sains Berung. Saya akan membentangkan soalan ke-11 iaitu mengenai sama juga macam soalan 10 tadi, mengenai prinsip Archimedes pada bab kedua form 5. Okey, soalan terbagi pada dua bahagian, soalan A dan soalan B. Untuk soalan A, yang pertama dibagi satu gambar raja. Raja 12.1 di bawah menunjukkan sebuah hidrometer
untuk mengukur ketumpatan cecair. Ini adalah hydrometer. Hydrometer ni sebenarnya salah satu alat yang dihasilkan menggunakan aplikasi daripada prinsip Archimedes. Dan soalan A1 ditanya, namakan prinsip yang terlibat. Jawapannya ialah prinsip Archimedes. Soalan kedua, rajah 12.2 di bawah menunjukkan hydrometer dalam cecair P dan cecair Q. Bandingkan ketepatan cecair P dan cecair Q. Kalau kita baca dalam buku teks, dia ada terangkan tentang aplikasi Archimedes yang terdapat dalam hydrometer. Hydrometer terapung pada aras kedalaman berlainan bergantung kepada ketumpatan cecair. Apabila hydrometer dimasukkan ke dalam air, hydrometer akan terapung pegun dan menyesarkan berat cair yang sama dengan beratnya. Dalam cecair kurang ketumpatan, dalam cecair yang kurang tumpat, bahagian hydrometer yang tenggelam adalah lebih besar bagi menyesarkan isi padu air yang lebih besar. Oleh itu, jika kedalaman hydrometer bertambah, maka ketumpatan cair adalah rendah. Kalau kita tengok kat rajah ni, dalam cair dalam bikar Q ni, hydrometer tu diterapung lebih tinggi berbanding dengan cair P dekat bikar dekat cair P ni. Jadi kalau kata jika kedalaman hydrometer bertambah, maka ketumpatan cair adalah rendah. So P, jawapan dia ialah cair Q lebih tumpat berbanding cair P. Okay, yang seterusnya soalan ketiga, A3. Ditanya, terangkan bagaimana hydrometer tersebut boleh dijadikan lebih sensitif. Tadi cikgu dah terangkan apa maksud sensitif. Sensitif ialah kebolehan suatu alat untuk mengesan perubahan kecil dalam suatu pengukuran. Jadi saya pilih untuk menggunakan batang yang lebih panjang dan halus supaya dapat menambah julat ketumpatan cair yang lebih besar dan tepat. Okay, beralih kepada soalan untuk soalan B. Soalan B dia menunjukkan sebuah kapal dengan garisan plimsoll pada sisinya. Saya bahagikan kepada 4 soalan. Soalan yang pertama, nyatakan mengapa garisan-garisan ini penting kepada kapal. Dia tanya fungsi lah. Fungsi garisan plimsoll ni ialah sebagai garis panduan keselamatan mengenai jumlah berat yang boleh ditampung untuk menyamai daya apungan dalam air yang berbeza-beza ketumpatan. Jawapan dia sebenarnya banyak, tapi saya rasa inilah jawapan yang paling tepat. Yang kedua, berat kapal ialah 1.5 darat 10 kuasa 5 Newton dan ketumpatan air laut ialah 1.15 darat 10 kuasa 3 kg M-3. Nyatakan daya julangan oleh air laut kepada kapal. Kalau kita tengok dalam buku teks, daya julangan ni dia tak ada sebut tau. Tapi sebenarnya daya julangan ni sama maksud dengan daya apungan. Daya apungan pula sama dengan berat air yang disesarkan. Berat air yang disesarkan ni pula sama dengan berat kapal. Jadi jawapannya ialah 1.5 darat 10 kuasa 5. Soalan yang kedua, yang kat sini ketiga lah. Hitungkan isi padu air yang disesarkan oleh kapal. Okay. Isi padu air yang disesarkan kapal sama dengan berat kapal. Jadi kita dah ada lah nilai N dia, iaitu 1.5 darat 10 kuasa 5. Dia nak isi padu, maksudnya dia nak V. Sama dengan 1.15 darat 10 kuasa 3 ni ketumpatan air laut. 981 ialah pecutan graviti. Lepas tu buat maths, akhirnya dapat 13.30 M kuasa 3. Yang ketiga, soalan yang ketiga. Berdasarkan rajah 12.3, nyatakan hubungan antara ketinggian H dan ketumpatan air apabila kapal berlayar. Inilah prinsip, macam tadi kita tengok hydrometer kan. Sama konsep dia. Semakin tenggelam kapal tu, makin kurang ketumpatan air. Jadi semakin bertambah ketinggian antara permukaan air dan dek kapal, semakin tinggi ketumpatan cecair. Untuk soalan yang terakhir. Cadangkan 2 kaedah untuk menjadikan kapal tersebut lebih stabil. Yang pertama ialah menggunakan luan berbuli pada bahagian depan kapal. Tujuan dia untuk mengurangkan rintangan air. Yang kedua ialah melebarkan badan kapal untuk menambah luas tapak atau bahagian bawah kapal. Dan yang terakhir sekali ialah merendahkan pusat graviti kapal untuk menambah keseimbangan kapal. Okey, itu saja.
Kak Mala on microphone. Sorry. Off lagi tu Kak Mala, off lagi. Mikrofonnya off. Okay, hai, dengar kan? Dengar. Aku balik soalan tu. Ada tu yang masalah ni online ni kan. Cik sendiri cakap seorang. Tadi tu yang kapal tadi cantik tadi. Diagram tadi. Yang last kali tadi. Mana depan lagi? Yang nombor 4. Ni. Soalan tanya pun lebih stabil Mana jawapan lebih tepat nak? Bagi 3. Kita nak 2 je kan? Saya rasa yang lebih tepat ialah merendahkan pusat graviti kapal dengan melebarkan badan kapal. Itulah yang terbaik untuk menjawab soalan yang ni lebih stabil. Yang nombor 1 tu? Nombor 1 ni sebab nak mengurangkan contoh kalau ombak kuat dia akan langgar terus kapal. Tapi kalau ada luan berbuli ni dia akan potong ombak tu supaya kapal terus jalan je tanpa terkena apa-apa. Tak ada terkena langsung rintangan tapi kurang lah. Jadi kalau nombor 1 tu soalan dia macam mana Kalau nak jawab macam nombor 1 tu? Agak-agak untuk soalan. Berikan bagaimanakah cadangkan? Bagaimana cara untuk memastikan kapal dapat berlayar di lautan yang berombak kuat? Tanpa ni dengan apa rintangan yang kurang kan? Maksudnya macam lebih kepada mengurangkan rintangan lah. Nombor 1 lah jawapan dia kan. Tapi kalau stabil ni ambil yang nombor 2 dan 3 lah. Yang ni memang fakta untuk langkah-langkah faktor yang menyebabkan suatu perkara tu lebih stabil. Boleh lah. Betul lah kalau rintangan kan takut tergolek juga kapal tu kan. Lepas tu tadi kiraan okey kiraan? Cuba question balik. Kiraan tu macam nak kena terangkan juga tu. Ni tadi. Nanti dah calculation tu. Dia dah bagi tadi daya julangan tu maksudnya daya apungan dan seterusnya sampai ke berat kapal. Okey. Daya apungan sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 5. Okey, dia dah bagi dah daya apungan. Tapi dia minta kat sini ialah isi padu air. Isi padu air laut yang disesarkan. Maksudnya isi padu air laut yang tersesar tu sama dengan isi padu kapal yang tenggelam. Jadi jawapan untuk 13.30 M03 ni logik lah. Dia dah bagi ketempatan air laut. Dia kalau 3 tempat pulang berapa jawapan dia? 13 berapa? 13. Bundarkan ni? Ni dalam kalkulator. Kalau macam tu 13,300. Ya ke? Saya rasa macam banyak lagi nombor tu kan? 13,256 kot, betul tak? Sebab tu kadang-kadang hati-hati dengan perbundaran ni. Ya kalau katalah dalam kalkulator awak tu kan ada sampai 3 tempat tu kan awak ambil je 3 tu. Sebab bila kita nak round off dia akan memang dapatlah 13.30. Tengok tak salah saya 13. Dia panjang. Dia 13.2. 13.2961. Kan tinggal kepada 3 boleh 96. Sebab kalau kita nak pada 2 tempat memang dia akan dapat 13.30. Tapi itulah benda ni kadang-kadang dia macam terberhenti. Kita akan tengok macam mana kan nilai sebelum ni kan. Kalau macam ni salah ke? Tak salah tapi takut dia menjadi satu tanda tanya kan. Macam nanti dia kata apa nombor sebelum tu. Jadi kan sebab kita kan saya kata tak nak lah pada satu tempat. Macam ni berapa angka berarti ni memang 4 lah Sebab dia 2 desimal tu kan. Tapi memang betul lah kalau nak tinggal pada 2 memang 13.30 betul tak? Sebab dia 296 tadi kan. Tapi kalau nak selamat biarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Sebab dalam lebih baik 3. 3 lah. Dia macam admit juga tau. Dia memang nak banyak-banyak sikit tempat perpuluhan tu. Sebab kadang-kadang kita risau kan letak 3.3 dia reject. Tu yang tak nak tu. Yang jadi tanya tu. Lepas tu apa lagi lagi satu tu yang pasal daya keapungan tu macam mana tahu weight sama dengan daya keapungan. Berat sebab dia ada situasi dia ada banyak kan. Ada yang terapung, ada sebab yang kapal bergerak. Kapal sebab kalau kes ada 3. Satu kes terapung. Yang kedua ialah objek tu perlahan-lahan masuk ke dalam air macam submarine. Berat dia lebih besar daripada daya apungan. Dan satu lagi kes yang ketiga ialah apabila submarine tu nak naik ke atas. Untuk kapal selam. So kena tengok juga 3 situasi tu. So kalau macam kes yang terapung ni baru kita boleh katakan weight objek adalah sama dengan daya tujar dia. Okay? Boleh tak yang lain? Yang lain semua faham Dia kadang-kadang kan dia suruh label tau. Nanti dia kata label tau. Apakah daya bertindak? Kena betul label Jadi apa nak label tu? Ke bawah dia mesti ada berat kan? Bentuk soalan. Sebab memang ni lah soalan kadang-kadang kan ni memang dia boleh banyak.
Berat ke bawah, lepas tu yang ke atas tu label daya julangan. Label pun kena jangan kat tepi tau, kena dekat atas objek tu. Jangan letak kat tepi tu, memang dia tak terima. Sebab daya bertindak ke atas objek kan. Ada ramai budak tau, dia label di luar daripada objek tu. Dia tak mahu tu. Berat ke bawah, tapi ke atas tu daya julangan. Tahniah Muhammad, awak punya presentation ni nampak daya usaha yang baik. Cari dekat Google, gambar apa semua kan. Cari dia ada extra notes, ada extra notes. Betul, bagus. Betul. Tahniah, bagus. Terima kasih kau. Sambung lagi. Belum 4.30 ni. Boleh kan? Satu soalan lagi okey kot. Dah 4.30 kita boleh, sambung. Satu lagi je. Yang Malakang essay takut lama. Lagi banyak kan. Nurul Aina Natasha, binti Ibrahim. Ya, saya cikgu. Hebat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan present soalan 13 iaitu dalam topik elektrik. Okey, boleh slide seterusnya. Okey. So kita baca dulu soalan. Jadi Rajah 13.1 di bawah menunjukkan struktur ringkas sebuah pembersih vacuum. So pembersih vacuum itu diletakkan pada satu punca kuasa 240 volt dan menggunakan 1000 joules tenaga elektrik per saat. Okey, soalan A dia tanya, apakah maksud vacuum? Jadi, kalau kita ikut buku, maksud vacuum adalah area that have no molecule. Okey. Okey, so soalan seterusnya. Slide next. Slide ni tak tukar. Kenapa? Sangkut Slide. 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 Arrow, mana arrow? Sudah hang. Hang ke? Pengurus slide pergi toilet ke apa ni? Trisha. Mana Trisha Umairah? Ya, ada. Saya Okey. Okey, so soalan B dia kata pada Rajah 13.1 tandakan dengan X kawasan bertekanan rendah. Okey, untuk dia ada berkaitan dengan bab tekanan, bab 2 form 5. Jadi kita akan menggunakan prinsip Bernoulli di sini. Sebab apa? Prinsip Bernoulli ni dia sebut when the velocity of fluid increase, iaitu hal laju berdalur bertambah, maka pressure of fluid pun decrease, tekanan berdalur akan berkurang. Jadi kita tengok balik dekat rajahnya. Okay, apabila kipas ni kita onkan switch, kipas ni akan menghasilkan tenaga angin. Maka velocity of fluid di dalam dust bag ni akan menjadi tinggi. Maka kalau mengikut prinsip Bernoulli ni, pressure dia pun akan rendah. So, sebab tu jawapannya di dalam dust bag ni. Okay. Gitu. Okay, soalan seterusnya. Okey, dia kata apabila switch dibuka, terangkan bagaimana habuk boleh disedut masuk ke dalam pipe pembersih vacuum itu. Okey, so yang kita tahu tadi dekat dalam vacuum tu kan pressure ni rendah. Maka mestilah pressure di luar vacuum akan menolak dirt ke dalam vacuum itu. Disebabkan perbezaannya atmosfer, perbezaan tekanan. So when the fan blows air out of the vent, the pressure in the vacuum decrease. High pressure outside of the vacuum will push the dirt into the vacuum. Okay, so kita beralih ke soalan D pula. Dia kata hitung dan nyatakan nilai fuse yang sesuai untuk digunakan dalam pembersih vacuum ini. Okay, kalau kita tengok soalan tadi, dia dah beri voltanya 240 volt dan powernya 1000 joule second negatif 1. Okay, dekat sini dia bagi powernya, unitnya joule second negatif 1. Kan biasanya kita ada tengok soalan yang powernya dia punya unitnya watt. Kita dapat joule second negatif 1 ni daripada formula P sama dengan ET. Jadi E tu adalah electrical energy iaitu joule dan time tu adalah saat. So dari situ kita boleh dapat unit joule second negatif 1. So power ada dua unit, antara watt ataupun joule second negatif 1. Okay, kita beralih ke soalan ni semula. So dia dah beri V 240 dan P 1000. Jadi kita kena gunakan formula yang ada P dengan V.
So kita akan ambil formula P sama dengan VI. So kita nak cari I sebab kita nak cari magnitude of fuse. So kita kena cari I. So kita jadikan I sebagai subjek. So I sama dengan P per V. Masukkan nilai P 1000 Joule second negatif 1 dan V 240. So kita akan dapat 4.17 ampere. So fuse yang sesuai adalah 5 ampere. Okay, itu saja. Okey, tadi vacuum, maksud vacuum tadi tu no molecule betul ke no molecule? Bila no molecule tu ni, area that have no molecule. Saya rasa macam tak berapa. Molekul apa yang tak ada tu sebenarnya? Air kan? So area that have no air molecule tidak mempunyai tertinggal udara tu. Tertinggal air saja. Sebab kalau molekul ni dia merujuk kepada apa? Tak boleh. Dia kena merujuk kepada air molekul. Tak ada air baru vacuum. Kalau ada air tu tak dikatakan vacuum. Betul tak Kak Mala? At least sepatutnya kena ada spara kan? Partial vacuum. Yang mana? Tak, kan soalan tanya what is vacuum kan, apa maksud? Oh, sorry. No air particle ke, boleh lah air molecule ke. Kalau dia molecule kan. Dia tak letak air. Dia letak no molecule saja. Molekul ni macam dalam pepejah pun ada molekul kan. Macam itulah nanti jadi tak tepat lah. Semua objek mempunyai partikel kan. Dalam kes kita ni vacuum ni adalah partikel udara. Air molecule. So no air molecule atau no air particle tu boleh. Perkataan air tu wajib. Dia air sebenarnya memang ada oksigen, karbon dioksida kan. Dalam air tu memang semua gas ada, jenis gas. Umum lah tu. Kena air lah tu. Okay, betul kan Baik cikgu. Terima kasih. Lepas tu tadi yang ni. Ingat gambar ni. Vacuum cleaner ni. Tadi apa awak cerita dia? Bila kipas ni kan. Bila kipas ni berpusing, sebenarnya apa yang kipas tu buat? Apa fungsi kipas tu? Adakah dia nak menghasilkan kelajuan? Dia nak keluarkan angin, dia nak keluarkan udara. Sebenarnya dia nak keluarkan tadilah udara lah, air partikel kan. Dia keluarkan, dia memang hembus keluar. Itu bila dah hembus keluar tu, nanti dalam ini dia akan menunjukkan tu lah tadi partial vacuum tadi. Separa vacuum. Dust bag tu akan tak ada udara ataupun ada udara yang sikit. Jadi dia sebab dah kena keluar. Kan kalau perasan siapa pernah vacuum kan, kita rasa angin keluar kan. Lepas tu baru datang tadi konsep tu tadi. Dia sebenarnya ini gunakan konsep atmospheric pressure. Dia tadi sebut Bernoulli tadi. Bernoulli dia betul ke? Ni jawapan dia tulis Bernoulli ni. Macam tak. You kan? Tadi you explain macam mana? You explain pasal Bernoulli. Kenapa? Itulah. Itu yang tertanya-tanya ni. Sebab salah bukan Bernoulli. Dia konsep dia ialah different pressure. Pressure luar dengan pressure dalam tak sama. Dia tekanan atmosfera je lah kan maksudnya. Kat sini. Kat luar ada tekanan, kat dalam tak ada tekanan. Macam tu lah. So different pressure. So bukan konsep Bernoulli. Salah. Tak sama, bukan. Dia tak, Bernoulli tu lain lah, bukan inilah. Bernoulli tu nanti cerita lain. Siapa yang bentang ni tadi? Saya, Aina. So macam mana tadi you nak explain balik? Ada soalan pasal explanation pasal ni macam mana dia berlaku Ada tak tadi? Dia tak ada. Tak ada. 3 markah tadi kan? Ada kan soalan C tu. Soalan C tu. Itu sebenarnya explanation dia kan? So yang tadi tu hanya untuk jawab labelkan sahaja X. Yang C. Soalan B tu tadi untuk labelkan X saja. Soalan C baru explain. Ni betul tak ni ayat dia ni? When the fan blows the pressure in the vacuum decreases. Ini yang statement Bernoulli ni. When the fan blow air out of the vent, the pressure of the vacuum decreases. Ini betul, ayat dia betul. Fan blow out, blow air out. Dia sebenarnya bila air blown out kan, dia mengurangkan udara dalam tu. Udara terus. Mana terus cakap tau.
Tak. Kat mana Bernoulli? Mana ada Bernoulli kat sini? Ada Bernoulli ke? Atas ni macam ni nak sampai ke Bernoulli ni sebenarnya. Sebab konon-konon blow tu konon speed high lah kot. Itulah yang konon ayat pertama ni. Dia macam nak sampai ke Bernoulli. Itulah. Siapa ni tadi yang present ni? Kat mana yang you kata dia Bernoulli? Kat mana yang you tak pasal fan tu. Sebab dia akan jadi velocity dalam ni tinggi. Velocity dalam tinggi. Oh, tak, tujuan fan tu bukan sebab speed ke apa. Dia tujuan dia ialah untuk keluarkan udara yang ada dekat dalam bag habuk tu. Tu tujuan dia. Okay? Okay, cikgu. Jadi jom ayat balik tadi. Tengok point tadi. Bosan ke depan ni? Ke depan C. So tu betul dah tu ayat tu. Nanti kejap, saya baca. When the fan blows out, the pressure in the vacuum decreases. Betul lah. Dia nak cerita pasal partially apa tu? Separuh. The pressure. Okay, so dia ni udara dia dah blow out. Udara dah di blow out. Jadi dekat dalam bag tu, bag sampah tu, bag habuk tu, bag habuk tu dia adalah partially vacuum. Kita nak itu. Partially vacuum tapi dalam tu pressure dia adalah rendah. Rendah lah, betul. Pressure dia dalam dia rendah. So ayat ni sebenarnya betul juga ni. Jadi point yang kedua. Atmospheric pressure outside lebih tinggi. So dia akan berlaku. Sebenarnya sebab ni 2 markah je kan? 2 markah. Perlu tak ada statement different pressure? So ayat different pressure tu awak kena letak sebagai salah satu daripada point dia. Sebab you kena highlight different pressure tu. Bila different pressure tu ada, barulah boleh ada daya menolak dari kawasan tinggi ke kawasan rendah tu. So ayat ni kena betulkan balik lah. Tapi kan, saya nak komen Ni boleh ni, katakan tekanan yang tinggi di luar akan menolak habuk masuk ke dalam vacuum yang bertekanan rendah. Boleh juga. Kalau awak buat ayat tu dapat dia sampai. Untuk menunjukkan different pressure. Wujud perbezaan tekanan. Okay. So macam nak betulkan ayat ni? Ayat pertama dah betul rasanya. So yang kedua, high pressure outside of the vacuum will push the dirt. High pressure outside of the vacuum will push the dirt into the vacuum which has low pressure. Panjang lah kan? Okay. Atau you boleh letak different pressure occurs that push in the vacuum cleaner. Betul lah kan? Boleh. Sama maksud. Okay. Ada lagi tak? Salihuddin nak komen ke? Jawapan C. Nak rehat ni. Sebab biasa. Sebab Salih soalan ni 4 markah. Dia bagi 2 je. Okay, last. Nak tanya sebab kita nak sambung kan malam ni. Dah 4:30. Ni last. Soalan yang last ni tak ada masalah betul pakai fuse 5 ampere. So selalu kena ingat sebab fuse ada banyak jenis. Kalau you pakai fuse 13 ampere boleh tak? Boleh tak? Dia nak suitable fuse ada ke soalan suitable fuse? Ada. Suitable. Sebab fuse ada banyak. Kalau 5 ampere tu memang jawapan dia. Tapi kalau you jawab 13 ampere betul tak? Tak boleh. Kak Mala nak komen Kak Mala? Dia kalau katakan soalan-soalan objektif kan, ada kita ambil 5 lah. Jangan ambil 13. Sebab tapi kita standard memang 13 mana-mana alat pun. Sebab kita malas nak tukar fuse sebenarnya. Betul tak? Sebab dia 4.175 kan terlebih kan terbakar kan. Asyik nak tukar fuse saja. Tapi kalau soalan ni kita ikut skema lah. Kita ambil 5. Tapi sebenarnya fuse 5 ampere tu ada ke tak ada tak? Tak tahulah. Biasa 13 standard. Ada tak? Fuse yang 5 ampere ada biasa 13 ampere kan? 13 kan? Ada 5 ampere fuse jap. Itulah tak sure ada tak. Tapi dia tanya dia kot tapi tak banyak. Mungkin lah kan. Yelah, dia memang. So biasa pun dia memang akan ambil nilai yang lebih sikit je daripada nilai yang dia kira. Ada lah. Untuk keselamatan. Kalau kita tengok kan
Google memang ada fuse 5 ampere. Ada 5 ampere. Ada. Tapi kelemahan dia tu lah asyik nak kena tukar je kan. Kita kadang terlebih kan current. Itu yang biasa tengok jual pada 13 standard. Tapi jauh juga tak 4 dengan 4.1 kan? Boleh bukan 4.9 tak? Dah dekat nak 5 tu juga. Sebab kadang-kadang tak menentu kan. Exit je nanti dah tu lebu kan. Sebab tu dia kena jenis fuse ada kat pasaran tau. Sebab tu dia akan set kan 5 ampere yang paling sesuai. Sensitif lah ni katnya kan. Yelah memang untuk alat yang sangat tu lah. Takut rosak dia kan. fuse biasa 3, 5, 10, 13, 15. Tu alert semua orang. Apa 3 ampere fuse apa? 3, 5, 10, 13, 15. Okay. Itu yang memang ada yang digunakan kat Malaysia lah. Bergantung pada alat kan. Alat-alat So bila you kira, you dapat nilai tu, you tengok nilai fuse yang paling dekat dengan dia. Macam ni 4.17, so yang paling hampir ialah 5 ampere. So kita ambil 5 ampere lah. Okay, rasanya okey kot. Cikgu, saya nak tanya, contoh kalau jawapan dia macam 5.17 ke, kalau saya ambil 6 ampere tapi tak ada dalam pasaran, so kira macam salah ke tak? Betul. Kalau tak ada, dia betul dari segi teori. Betul dari segi teori tapi praktikalnya tak betul lah. Maknanya benda tu tak wujud kat pasaran. Biasa soalan dia mesti tengok. Dia akan buat soalan tu sesuai dengan situasi. Dia jaranglah ambil yang tak relevannya. Kalau yang ni jawab 4.5 salah. 4.5. Mana ada fuse 4.5? Tu tak boleh lah memang dicek. Tak ada. Sebab tu lah you kena tengok. Sebab tu ni nilai 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere ni semua orang kena catat. Dan ini adalah nilai fuse. Fuse tahu tak apa fuse? Fuse ni tahu ke tak apa? Dalam kepala plug 3 pin tu. Kalau you buka ada benda. Okay? Takut? 40 dah ni. Itulah. Dah bolehlah kita sambut kita. Cikgu Saluddin nak tambah apa-apa? Tak ada. Okey, kita nak sambunglah malam ni pukul 8.30 kan, betul? Betul. Kena awal sikit 8 suku. Sempat tak? Orang semua nak solat ni. Setuju? 8 suku boleh? 8 suku Maksudnya kalau 8.30 tu sekejap dia terus isyak kan. Baik kita awal sikit 8 suku. Isyak belum masuk pun. Ya betul. Okay, 8 suku semua orang? Alright, okay. So nanti masuk link ni balik. Link yang sama. Sama Okay. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Salam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Yang record tadi siapa Kak Juhaida ke Kak Rusmala? Ni link saya nanti dia masuk dekat dalam link saya jadi nanti dia akan masuk dekat saya punya account lah. Tak, dia kalau kita sebelum live kita tak stop meeting, tak stop record, nanti dia akan record dia panjang, betul. Ya. Nanti nak cari susah. Sekarang kita stop dulu kan? Tak, sekarang kena stop record dulu. Cuma tak tahu siapa yang record tadi. Tentang yang record tu pun dah live. Dia dah live sekarang. Testimoni siapa? Bukan testimoni kan? Terpaksa lah. Dan nak buat macam mana? Okeylah. Tak best lah kan tak boleh menulis kan? Tak best kan tak boleh menulis kan? Ya, kadang-kadang suaranya tenggelam timbul. Suara tenggelam timbul tu masalah juga tu. Yelah, tak best. Tak boleh buat sana. Okay. Okey Kak. Assalamualaikum. Salam.